أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan pada pagi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihidupkan kembali, alhamdulillah, masih lagi kita bernafas di atas muka buminya. Mudah-mudahan kita menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin untuk kita memperbanyakkan ibadah, kita memperbanyakkan taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda pada pagi ini bersamaan dengan hari Khamis 5 Mac 2020, dan sudah tak sedar kita telah pun memasuki 10 Rejab 1441 Hijrah. Dan alhamdulillah pada pagi ini topik yang agak menarik untuk kita perkatakan, iaitu dalam bab sirah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, penghulu para syuhada. Alhamdulillah, dan pada pagi ini kita mengalu-alukan kehadiran ahli panel kita di studio, Al-Fadil Ustaz Nur Effendi Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, seperti biasa Ustaz, nampak keceriaan di situ. Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz atas kesudian bersama dengan kita. Dan Fadil Ustaz, seperti biasa, bagi para penonton kita yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan yang mungkin ingin diajukan kepada kita, seperti biasa hubungi kami di talian 0355690349 atau boleh hantarkan juga melalui aplikasi WhatsApp di nombor 0112336480, dan anda juga boleh menghantarkan soalan menerusi laman rasmi Facebook kami di Tanyalah Ustaz TV3, dan di sana juga di Facebook kita adakan siaran secara langsung menerusi FB Live. Dan bagi anda yang menonton kami di sana, seperti biasa, untuk kita sama-sama tekan butang kongsi, sebar luaskan video FB Live kita, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan seperti biasa kita war-warkan juga kita bersiaran secara serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan bagi anda yang menonton kami sehingga jam 8 pagi di TV3, jangan lupa untuk terus tukar siaran anda ke TV9 untuk mengikuti siaran tambahan 30 minit selama 30 minit, iaitu di TV9. Dan insya-Allah sama-sama kita hayati topik yang akan dikupas oleh Fadil Ustaz pada pagi ini tentang sirah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, penghulu para syuhada. Dan mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh Ustaz tentang bagaimana syuhada ataupun penghulu para syuhada Sayyidina Hamzah ini yang sangat dicintai oleh Nabi SAW, yang kalau kita tahu gelaran yang diberikan singa Allah, satu orang yang gagah perkasa yang mempertahankan Islam sehingga gugur syahid. Dan mungkin sebagai perkongsian permulaan topik pada pagi ini ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Falyatafadhal mashkur. Terima kasih Anas. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton Tanyalah Ustaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita walaupun tidak secara berhadapan, tetapi kita telah dikumpulkan atas satu niat dan satu tujuan, iaitu majlis ilmu. Majlis yang mana Allah Subhanahu wa taala redha sesiapa yang berusaha untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamsu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang mengambil keputusan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tajuk yang kita nak bincangkan pada pagi ini adalah tajuk yang sangat-sangat dekat dengan hati kita. Tajuk yang sebenarnya insya-Allah kebanyakan umat Islam khususnya di Malaysia ni dah biasa dah dengar, dan namanya ini dah tersemat di dalam hati kita sejak kita kecil lagi insya-Allah, kerana insan
yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib yang kita nak ceritakan ini, beliau adalah paman ataupun pakcik ataupun ayah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja itu, dan Anas, dia bukan sahaja pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia punya dekat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun disebut pakcik, bapa saudara. Jangan kita anggap bila bapa saudara ni dia tua. Pakcik Nabi iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya 40 tahun, kita anggap mungkin Hamzah yang kita nak ceritakan tentangnya ini mungkin dah 60 tahun. Bukan. Dia adalah pakcik ataupun bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umurnya hampir sebaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebahagian riwayat mengatakan dia lebih tua daripada Nabi 2 tahun sahaja. Ada riwayat mengatakan 4 tahun. Tetapi riwayat yang lebih tepat mengatakan bahawa umur Hamzah radhiyallahu an beza dengan Nabi SAW hanya 2 tahun sahaja. Bermakna ketika Nabi SAW dilantik ataupun menerima wahyu pada umur 40 tahun, umur Hamzah pada ketika itu baru 42 tahun. Dan tuan-tuan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, selain daripada Hamzah bin Abdul Muttalib ini pakcik Nabi, selain daripada dia hampir rakan sebaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga adalah dua pupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu nak ceritanya betapa rapatnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakcik dari arah ayah, dari sebelah ayah. Kerana kita sebelum ni kita dah menceritakan tentang nasab jalur keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu saya sendiri yang menyampaikan kepada tuan-tuan puan-puan, Muhammad iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Bin Abdul Muttalib. Yang kita nak ceritakan pada hari ini tentang Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu Hamzah ni adik-beradik dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sebelah ayah, Hamzah adalah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sebelah ibu pula, itu ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ni ada saudara perempuan, adik-beradik perempuan yang bernama Halah. Bukan bukan adik-beradik, iaitu Wahab ni, Wahab ayah kepada Aminah ni ada adik-beradik yang bernama Wuhaib. Bernama Wuhaib. Wuhaib ni ada anak perempuan yang bernama Halah. Halah dan Aminah ni sepupu. Halah dan Aminah ni sepupu. Dan anak pada Halah iaitu Hamzah, dan anak kepada Aminah iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua orang ini adalah dua pupu. Jadi sangat-sangat rapat, sangat-sangat rapat. Dan selain daripada itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan pakciknya, kehilangan ibunya Aminah radhiyallahu anha, Aminah ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada ketika itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 tahun. Ketika meninggalnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 tahun. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijaga oleh atuk dia Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Abdul Muttalib. Bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk serumah dengan Hamzah radhiyallahu an selama 2 tahun hingga umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun, meninggal pula Abdul Muttalib. Barulah selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke rumah pakciknya Abu Talib. Jadi tuan-tuan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, bermakna Hamzah bin Abdul Muttalib ni adalah satu orang insan yang sangat-sangat rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut nisbah keturunannya, dan juga daripada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik ataupun menerima wahyu pada ketika umur 40 tahun, memang Hamzah ni dah rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas menerima wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, Hamzah radhiyallahu anhu dia macam orang yang tak ambil pot sangatlah tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal dia tahu Nabi ni orang betul, Nabi orang yang bagus, amanah, tak pernah menipu dan sebagainya. Dan dia tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa yang didakwa semuanya betul. Tetapi dia tak nak dulu beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia nak tengok dulu keadaan. Dia nak tengok keadaan apa macam mana. Dan tetapi apabila sampai satu peristiwa nanti insya-Allah kita akan kongsikan, 2 tahun selepas nubuah, 2 tahun selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu menjadi nabi, satu peristiwa telah berlaku yang mana menyebabkan Hamzah radhiyallahu an telah memeluk Islam. Iaitu pada ketika itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 42 tahun. Seperti mana kita tahu, wahyu turun pada umur Nabi 40 tahun. 2 tahun selepas itu, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 42 tahun. Bermakna, tadi kita dah kata apa Anas? Umur
Hamzah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih tua. Tua daripada Nabi SAW, bermakna pada umur 44 tahun. Dia telah beriman dengan Nabi SAW. Selepas imannya Hamzah radhiyallahu an, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian, Nabi SAW sangat gembira. Sangat gembira. Kenapa? Sebab sebelum itu Nabi SAW punya dakwah ditekan, ditindas, diseksa dan ditolak oleh kaum-kaum Quraisy. Tetapi dengan Islamnya Hamzah radhiyallahu an, Hamzah ni adalah satu orang yang sangat berani. Dia memang sebelum Nabi SAW menerima wahyu lagi, dia ni memang satu orang yang terkenal dengan keberanian dia. Dia pandai memburu, dia pandai main pedang, dia satu orang yang tegas. Jadi apabila Nabi SAW telah menerima imannya Hamzah radhiyallahu an, maka Nabi SAW telah gembira dengan keislaman Hamzah radhiyallahu an, kerana dia adalah satu orang yang sangat tegas hingga menyebabkan kafir Quraisy tidak berani ganggu dakwah Nabi SAW seperti mana mereka ganggu sebelum itu. Bukan mereka tak ganggu langsung, bukan. Mereka tidak mengganggu seperti mana sebelum itu. Bahkan dengan Islamnya Hamzah radhiyallahu an telah menyebabkan Islamnya Umar radhiyallahu an selepas itu hanya 2 hari sahaja. Kenapa? Apabila Hamzah radhiyallahu an telah memeluk Islam, bahkan dia telah mengisytiharkan Islam dia di depan kafir Quraisy. Kafir Quraisy telah tidak boleh menerima keadaan ni. Mereka tak boleh terima keadaan Hamzah telah menerima Islam dan berani pula mengucap secara terang-terangan di khalayak ramai. Maka mereka telah berpakat macam mana ni? Nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun nak menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadi panas bahasanya panas kan. Mereka telah berbincang macam mana nak buat. Hinggalah Umar radhiyallahu an yang bersedia untuk menyekat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara kekerasan, keganasan. Nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah bawa pedangnya untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam perjalanan nak bunuh Nabi, dia telah diberitahu oleh seseorang bahawa adik perempuan dia pun dah masuk Islam. Dia pun pergi rumah adik perempuan dia. Betul, ringkaskan cerita, adik perempuan dia pun masuk Islam, memang betul dah masuk Islam. Dan akhirnya Umar radhiyallahu an marah. Tapi selepas marah tu dia jadi macam terfikir, aku ni marah adik perempuan aku kena fikir balik kenapa ramai orang dah masuk Islam. Dia pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan Islam dia di rumah Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Ringkaskan cerita, Umar radhiyallahu an masuk Islam pun sebenarnya dia punya bibit cerita dia berpunca daripada Hamzah radhiyallahu an masuk Islam. Ini tuan-tuan puan-puan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selepas keislaman Hamzah pula dan selepas keislaman Umar, lagilah umat Islam berani menonjolkan, menzahirkan keislaman mereka. Tetapi tuan-tuan puan-puan yang Allah sekalian, orang kafir Quraisy tidak boleh melihat perkara ini dan mereka pun mula menyekat, mereka mula menekan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam hinggalah akhirnya 2 orang ini walaupun hebat macam mana pun mereka pun tertekan juga. Mereka pun lemah juga. Mereka pun tidak boleh membantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang mereka sangkakan. Kenapa? Kerana semua ni ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan menzahirkan bantuannya melalui mujahadah ataupun susah payah yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dan ajma'in. Dan tuan-tuan puan-puan Allah SWT sekalian, Sayyidina Hamzah radhiyallahu an yang kita kenal sebagai Sayyidus Syuhada. Saya baru balik daripada umrah ni, baru balik daripada Mekah Madinah ni. Baru 2 hari lepas yang sampai ni kan. Dan kita bawa jemaah kita ziarah perkuburan di Uhud. Semua kita kalau pergi Madinah ni insya-Allah kita akan ziarah Uhud, dan di Uhud tu ada perkuburan para syuhada, dan kita akan lihat di signboard di jalan anak panah dia tulis apa, Sayyidus Syuhada, iaitu perkuburan Sayyidus Syuhada. Sayyid ni maksudnya adalah ketua, penghulu. Asy-syuhada jamak bagi syahid, iaitu penghulu bagi semua para syahid, penghulu para syuhada. Siapa penghulu para syuhada? Itulah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Tapi sebenarnya Da'i Anas, Sayyidus Syuhada ni bukan seorang sahaja Hamzah bin Abdul Muttalib, memang dialah yang paling Sayyidus Syuhada. Tetapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada memberitahu bahawa Sayyidus Syuhada selain daripada Hamzah ialah orang yang berani berkata benar. Orang yang berani mengatakan benar, ini adalah orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang syahid di sisi Allah SWT walaupun dia tidak dibunuh. Bila disebut tentang Sayyidus Syuhada, penghulu bagi para syahid, kita mungkin tertanya, apa itu syahid?
Apa yang dikatakan syahid? Syahid ni secara ringkasnya terbagi pada dua, iaitu syahid besar dan syahid yang kecil. Syahid besar ni ialah syahid yang mana jenazah ni yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolatkan. Sampai tahap macam tu mulanya orang syahid ni. Bukan tak disolatkan tu kerana mereka tidak baik, bukan. Tapi kerana mereka adalah orang hebat. Dan syahid yang kecil adalah orang yang mati dalam kebaikan yang mungkin kita akan sentuh nanti, selain daripada mati dalam medan peperangan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Satu penjelasan yang cukup baik tentang syahidnya satu orang yang cukup mulia yang menjadi kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhada. Dan insya-Allah Ustaz banyak lagi yang akan kita kongsikan. Teruskan menonton kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi membicarakan topik yang cukup menarik, sirah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, penghulu ataupun Sayyidul Syuhada, penghulu para syuhada. Alhamdulillah kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Nur Effendi Hamid dan para penonton. Alhamdulillah Ustaz telah pun membicarakan secara mukadimah permulaan topik yang cukup menarik tentang bagaimana kita kata ketokohan seorang yang digelar sebagai singa Allah. Dan mungkin Fadil Ustaz kita raikan soalan yang pertama datang daripada rakan WhatsApp kita yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz Nur Effendi, Dai Anas, kru-kru bertugas yang dikasihi. Waalaikumsalam warahmatullah. Sirah Sayyidina Hamzah Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu adalah nama agung yang pernah digeruni oleh sebilangan masyarakat Arab Quraisy di zaman jahiliyah, yakni sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, bagaimanakah kehidupan dan cara hidup Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu sebelum memeluk agama Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Din Zaidi dari Pasir Mas, Kelantan. Terima kasih Ustaz. Ya, masya-Allah. Soalan yang sangat bagus, iaitu bagaimana kehidupan seorang sebelum Islam dan selepas Islam. Ini sebenarnya satu soalan yang baik supaya kita boleh membandingkan sebelum dan selepas. Kadang-kadang kan orang ambil gambar badannya gemuk sebelum, lepas tu selepas kan. Lepas tu nampaklah dia punya usaha dia, perubahan dia kan. Begitulah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang rahmat Allah SWT sekalian. Sebelum beliau masuk Islam, seperti mana yang kita sebut tadi, beliau masuk Islam ketika umur 44 tahun. Sebelum beliau masuk Islam, beliau telah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca kitab sirah berkaitan dengan Hamzah radhiyallahu anhu, dia hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermain-main bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjalan-jalan di jalan-jalan di lorong-lorong di Mekah Mukarramah. Dan beliau telah bersama-sama dalam Harbul Fijar, iaitu satu peperangan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu umur 40 tahun, iaitu ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 tahun, bermakna umur Hamzah radhiyallahu anhu 22 tahun. Pada ketika itu ada berlaku peperangan di Mekah antara dua kabilah. Maka Hamzah radhiyallahu anhu pada ketika itulah dia bermulanya dah bermain senjata, melawan musuh pada ketika umur 24 tahun. Dan sebelum tu lagi dia dah biasa dengan senjata sebenarnya, tetapi berhadapan dengan musuh, lawan musuh tu pada ketika umur 24 tahun. Dan beliau terkenal dengan memburu. Bahkan kalau kita sambung cerita tadi bagaimana dia masuk Islam, dia sebenarnya baru balik daripada memburu. Dengan bawa busur panahnya, dengan bawa anak panahnya. Dalam perjalanan balik daripada memburu tu di padang pasir, ada satu orang budak perempuan jumpa dengan Hamzah. Kata, Pakcik tahu tak? Tadi di tepi Kaabah tu anak saudara pakcik iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sebutlah sallallahu alaihi wasallam kan. Tapi kita sebagai adab sebut Nabi Muhammad, kita sebut sallallahu alaihi wasallam. Anak pakcik Muhammad tu dihina oleh Abul Hakam. Abu Hakam ni siapa? Abu Jahal. Sebelum tu dia dikenali sebagai Abu Hakam. Abu Hakam masuk orang yang bijak. Bapa kebijaksanaan. Tetapi selepas dia tidak menggunakan kebijaksanaan dia tu, menerima Islam, dia digelar sebagai Abu Jahal, iaitu orang yang paling bodoh, bawa segala kebodohan. Kan? Baik, dia beritahu pakcik. Tadi dekat Kaabah tu, anak saudara pakcik dihina. Oleh siapa? Oleh Abu Hakam. Siapa yang nampak anak saudara aku dihina? Ramai yang nampak. Oh, tak boleh tahan.
Hamzah radhiyallahu an tak boleh tahan, anak saudara dia. Walaupun umur lebih kurang sebaya, tapi anak saudara dikutuk di depan orang ramai, dia pun terus pergi ke Kaabah. Dia cari, mana Abu Hakam? Oh, kau kutuk anak saudara aku, kau hina anak saudara aku depan orang ramai. Kau tahu tak dia tu anak saudara aku? Kau tahu tak aku ni pun atas agama dia? Itu cerita dia macam mana dia masuk Islam tu. Nampak macam tak sengaja. Nampak macam dia tidak didakwahi oleh Nabi SAW. Dia datang untuk membela Nabi SAW. Tetapi dia nak beritahu bahawa orang kafir ni supaya jangan ganggu Nabi SAW. Dia mengisytiharkan, aku ni atas agama Nabi. Padahal waktu tu dia belum lagi mengucap 2 kalimah syahadah di depan Nabi SAW. Ini kehidupan antara kehidupan Hamzah radhiyallahu an sebelum dia menerima Islam, memeluk Islam. Dia satu orang yang kaki memburu. Kalau kita sekarang ni mungkin kaki mancing kan dan sebagainya. Tapi kat Mekah ni tak adalah nak mancing apa semua. Dia kaki memburu, iaitu orang yang pandai memburu. Dan dia memang suka main pedang. Sampai satu tahap dia punya kemahiran dia main pedang ni, dia main 2 pedang. Allah. Dalam peperangan Uhud, nanti insya-Allah ada kesempatan nanti kita akan cerita sampai peperangan Uhud tempat syahidnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Dia dalam peperangan Uhud tu dia menggunakan 2 pedang sekaligus. Kalau Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia punya pedang dia ada 2 mata, 2 cabang. 2 cabang kan. Tetapi Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, pedang dia ada satu mata saja, tapi dengan 2 tangan. 2 tangan dia menggunakan kedua-dua tangannya untuk melawan musuh. Sangat mahir. Sangat mahir, masya-Allah. Itu antara kehidupan Hamzah radhiyallahu an sebelum Islam. Dan sebenarnya beliau terkenal juga dengan keberanian sebelum Islam lagi. Dan beliau terkenal dengan orang yang tidak menerima perkara-perkara yang buruk. Dalam setengah perkara tuan-tuan puan sekalian, semua agama, tak kira Islam tak Islam, menolak perkara-perkara yang buruk. Contoh, minum arak. Kan? Agama mengharamkan minum arak. Agama mengharamkan judi. Semua agama mengharamkan perkara-perkara yang tidak baik untuk masyarakat, seperti perkara yang memabukkan, perjudian, membunuh, menipu dan sebagainya. Semua agama tidak menerima. Begitulah juga sebelum menerima wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, masyarakat jahiliyah pada ketika itu, walaupun nama jahiliyah, tetapi mereka yang berjiwa yang bersih, jiwa yang betul, mereka tidak terima perkara-perkara yang jahat, perkara-perkara yang merosakkan kemanusiaan, perkara-perkara yang merosakkan akhlak. Sayyidina Hamzah radhiyallahu an termasuk orang-orang begitu, yang tidak menerima perkara-perkara yang tidak baik dalam masyarakat. Allahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dan satu penjelasan yang cukup baik. Dan berikutnya Fadil Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang ni kali ini menarik Ustaz. Di Facebook Muhammad Effendi Mak Daud yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah yang memberi gelaran singa Allah, Sadullah, pada Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, dan mengapakah penduduk Mekah gerun dan hormat bila mana mendengar nama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an, 2 nama sahabat yang cukup mulia di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi kita semua, Muhammad Effendi Mak Daud di Facebook Ustaz. Nama pun hampir sama dengan Effendi tu. Allah Ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala sekalian, siapa yang memberi gelaran Hamzah ni sebagai singa Allah? Dalam sebahagian riwayat mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjumpai jasad jenazah Hamzah radhiyallahu an di medan peperangan Uhud. Kita dah jauh dah pergi ni, dah masuk sampai ke medan Uhud ni, tapi tak apa, kita jawab soalan ni. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari jenazah dan Nabi sallallahu mendapati jasad yang terbujur di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah dalam keadaan yang sangat menyedihkan, hidung dipotong, telinga dah tak ada, mata dikorek, bahkan dada dirobek, dikeluarkan hati. Dalam keadaan begitu, Nabi SAW sedih. Sangat-sangat sedih. Hingga Nabi SAW kata apa? Kalau bolehlah, aku tak nak saudara perempuan, iaitu adik-beradik perempuan Hamzah ni yang bernama Safiyah, makcik Nabi SAW yang sangat berani, adik-beradik dengan ayah Nabi SAW juga, Safiyah. Ada nasyid tentang Safiyah juga kan. Makcik Nabi SAW yang sangat berani. Kalaulah aku tak nak jaga hati Safiyah, iaitu Safiyah ni aku rasa memang dia nak datang tengok jasad Hamzah. Kalau boleh aku nak biarkan jasad Hamzah ni dimakan oleh burung-burung. Allah. Supaya tak sampai hatilah nak tengok keadaan macam tu. Tak sampai hati nak tengok keadaan macam tu. Iaitu jasad sampai diperlakukan macam tu sekali. Tapi Nabi SAW tak buat macam tu lah. Nak ceritanya sedih sangatnya Nabi SAW. Kemudian apabila Nabi SAW dalam keadaan sedih, dikebumikan jasad-jasad para syuhada ni di medan peperangan Uhud, Nabi SAW pun pulang ke Madinah.
Ketika pulang di Madinah, penduduk-penduduk Madinah semua menangiskan para syahid di kalangan keluarga mereka. Oh, ayah dah meninggal, oh suami dah meninggal, oh abang dah meninggal, adik dah meninggal dan sebagainya. Tapi tak ada siapa pun menangiskan Hamzah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendengar tangisan-tangisan yang sebut, mereka baru lagi dalam Islam, mereka baru lagi peperangan yang kedua kan. Peperangan pertama Badar, kemudian tahun yang ketiga berlakunya peperangan Uhud. Jadi mereka masih belum biasa lagi dengan kematian-kematian macam ni. Mereka sedih. Nabi SAW pun berkata, wah, ramainya orang yang ditangisi oleh keluarga. Tapi Hamzah tak ada siapa pun yang menangisikannya. Iaitu Nabi SAW nak beritahu, Hamzah ni macam tak ada keluarga yang nak tangiskan dia. Nabi SAW pun sedih. Nabi SAW tercakap macam tu. Ada para sahabat yang dengar di kalangan Ansar. Orang Ansar ni orang hati yang lembut. Dia tengok, Nabi terasa pula. Dia pun minta perempuan-perempuan Madinah, Ansar, keluar menangis untuk Hamzah pula. Nabi SAW bila nampak macam tu, jangan sampai macam ni. Jangan. Daripada situlah Nabi SAW melarang daripada tangisan yang kuat terhadap si mayat. Meratapi si mayat. Kemudian apabila Nabi SAW dalam kesedih begitu, datang Jibril. Ni nak jawab ni tadi. Nak jawab tu dia kena jalan cerita tu kena tahu. Kronologi dia tu kan. Jibril AS beritahu pada Nabi SAW, janganlah kau bersedih. Wa ma sabruka illa billah. Engkau punya sabar ni hanya semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Jibril kata apa? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa Hamzah adalah asadullah wa rasulihi. Iaitu Hamzah ni adalah singa Allah dan singa rasulnya. Apa maksud singa? Singa ni maksudnya satu, kalau kita dari sudut haiwan, raja haiwan adalah singa kan. Raja di hutan adalah raja singa. Rimba. Raja rimba kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, nak beritahu bahawa bukanlah singa tu. Tetapi nak beritahu bahawa keberanian Hamzah radhiyallahu anhu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keberanian Hamzah radhiyallahu anhu mendapat keredaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu bukan sahaja digelar sebagai asadullah wa rasulihi, tapi dia juga adalah Sayyidul Syuhada seperti yang kita sebut tadi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi gelaran Sayyidul Syuhada. Dua gelaran ni, asadullah, singa Allah dan singa Rasul, diberi oleh Jibril. Dan Jibril pun sudah pastilah bawa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi gelaran Sayyidul Syuhada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak beritahu kecuali semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna ringkasnya semuanya adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, cuma satu melalui perantaraan Jibril dan satu melalui perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan kedua daripada saudara Effendi tadi, iaitu kenapa orang-orang kafir Quraisy gerun apabila Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah meluk agama Islam, seperti mana yang kita dah cerita di awal-awal tadi, iaitu Sayyidina Hamzah ni memang orang yang berani. Dan Sayyidina Umar juga adalah orang yang berani. Dua-dua dia orang yang kuat. Apabila mereka telah masuk Islam, mereka berani cabar. Macam Umar radhiyallahu anhu, dia berani cabar. Siapa yang nak menjandakan isteri-isterinya, sila datang jumpa aku. Cabaran terbuka. Siapa nak meyatimkan anak-anaknya, jumpa aku. Lawan dengan aku sini. Dia punya gedebeh ni tu bahasanya kan. Dia punya berani dia tu. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu juga macam tu. Apabila dia telah masuk Islam, dia isytiharkan depan-depan. Sebelum tu, untuk tuan-tuan puan-puan semua mengetahui jalan perjalanan sirah Nabi SAW, 3 tahun pertama dakwah Nabi SAW dipanggil sebagai dakwah sirriyah. Dakwah senyap-senyap. Orang tak berani menzahirkan Islam. Nabi SAW sendiri pun dakwah secara senyap-senyap. Maksud senyap-senyap, dia jumpa satu orang, cerita tentang Islam, ajak pada Islam. Dia tak jumpa ramai-ramai. Dia tak jumpa orang yang sedang berkumpul-kumpul, sedang yang lepak-lepak. Nabi SAW tak jumpa. Nabi SAW tak pergi dakwah dekat pasar-pasar pada ketika itu. 3 tahun pertama, senyap-senyap. 3 tahun seterusnya, tahun ke-4, ke-5 dan ke-6, Nabi SAW dakwah secara terang-terangan. Dan seterusnya, semua dakwah secara terang-terangan. Nabi SAW berdakwah pada kaum yang sedang berkumpul-kumpul. Yang tengah lepak-lepak tepi jalan, yang tengah sembang-sembang. Nabi SAW pergi jumpa mereka. Dakwah terang-terangan. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Jadi mereka yang masuk Islam, Hamzah dan Umar ni masuk Islam ketika zaman dakwah senyap-senyap. Dakwah senyap-senyap. Semua tengah takut. Tapi mereka menzahirkan Islam. Dan 3 tahun selepas itu, tahun 789, Nabi SAW dan juga Umar dan Hamzah semua di pulau. Di lembah Abi Talib, yang kisah yang sangat panjang. Itu kronologi. Perjalanan dakwah Nabi SAW. Tahun ke-10, Nabi SAW pergi ke Taif.
dan seterusnya 12, 11, 12 dan 13 Nabi SAW dakwah pada orang-orang luar yang datang daripada luar Mekah. Nabi SAW jumpa mereka dan dakwah mereka. Jadi nak ceritanya 3 tahun pertama ini dakwah senyap-senyap. Pada ketika itulah Umar dan Hamzah radhiyallahu anhuma telah menzahirkan Islam mereka, menyebabkan orang kafir Quraisy gerun dengan apa yang telah dizahirkan oleh Umar dan Hamzah radhiyallahu anhuma. Allahu akbar. Alhamdulillah. Sedikit Ustaz sebelum kita melangkah lebih jauh dan kita menelusuri tentang perjalanan satu orang yang digelar sebagai Sayyidul Syuhada, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kita balik kepada awal sedikit kronologi, iaitu mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit kepada para penonton tentang kehidupan peribadi Sayyidina Hamzah dan juga bagaimana dengan keluarganya, apakah beliau berkahwin dan mempunyai zuriat keturunan, dan bagaimana beliau disebutkan ahli keluarga beliau. Mungkin kita boleh mengambil sedikit input daripada mungkin perkongsian pada Ustaz, insya-Allah. Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, beliau mempunyai beberapa orang isteri, dan daripada beberapa orang isteri ini beliau mempunyai 5 orang anak. 1 orang anak perempuan, 4 orang anak lelaki, dan beliau terkenal dengan gelaran Abu Umarah. Abu Umarah. Orang Arab ni dia biasa memang kebiasaan mereka dipanggil sebagai bapa kepada anak si fulan. Contoh, Anas ada anak nama apa? Sufia. Sufia. Okey. Sekiranya anak perempuan yang pertama dipanggil Abu Sufia. Kalau pergi ke Mekah Madinah sekarang ni pun, kalau ada orang Arab tanya Dai Anas, engkau ayah siapa? Anas jawab apa? Sofia. Humaira. Abang dua-dua orang Humaira. Tak, dia biasanya akan sebut anak yang pertama. Dia akan tanya anak nama siapa? Sofia. Dia akan sebut, ya Aba Sofia, wahai ayah kepada Sofia. Kalau anak yang tua itu lelaki, biasanya mereka akan lebih pilih pada yang lelaki. Jadi disebut sebagai, contohnya saya, anak saya yang tua saya bernama Amir. Orang Arab akan panggil saya Aba Amir, Abu Amir. Orang Arab dia lebih suka pada nama gelaran si bapa. Dia akan membanggakan dia adalah bapa pada si fulan. Jadi Abu Hamzah radhiyallahu an, dia dikenali sebagai Abu Umarah. Abu Umarah. Ada juga yang mengatakan dia dikenali sebagai Abu Ya'la. Kerana anak lelaki dia ada juga yang bernama Ya'la. Jadi kalau kita baca dalam sirah Nabi SAW, sekiranya ada disebut sebagai Abu Umarah, maksudnya Hamzah radhiyallahu an. Jadi kalau kita lihat tadi daripada susul jalur keturunan Hamzah radhiyallahu an, kita memang melihatlah bahawa Hamzah radhiyallahu an adalah keturunan Quraisy, Quraisy dan Bani Hashim. Kerana itu beliau dikenali sebagai Al-Hashimi Al-Qurashi. Al-Hashimi Al-Qurashi. Ada yang Qurashi tapi bukan Hashimi. Tapi dia adalah Al-Hashimi dan Al-Qurashi. Dia sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pernah kupas sebelum ini bagaimana atuk silsilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ayah Nabi, atuk Nabi dan silsilah yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah orang hebat-hebat. Bermakna genetik yang ada pada mereka yang hebat ni pun ada dalam diri Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Seperti mana kita tahu ayah beliau iaitu Abdul Muttalib adalah orang yang hebat, bangsawan dan orang yang sangat disegani di Mekah pada ketika itu. Maksudnya walaupun pada ketika itu mereka ni tidak ada sistem raja ke Perdana Menteri ke, tak ada, tapi Abdul Muttalib ni adalah orang yang paling dihormati di Mekah pada ketika itu. Wallahu a'lam. Antara pelopor ataupun kita kata bangsawan di kota Mekah pada ketika itu, Ustaz. Dan alhamdulillah banyak lagi yang akan kita kongsikan selepas ini, Ustaz. Terus dia menonton, kita berehat seketika kembali selepas ini. Alhamdulillah, sirah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidul Syuhada, penghulu para syuhada, seorang yang sangat-sangat masyhur dan juga sangat dicintai, menjadi kecintaan para nabi, dan juga disebutkan antara seorang yang sangat membela kepada Nabi SAW. Antaranya kalau kita pernah saksikan ataupun lihat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka hari ini kita membicarakan sirah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dan masih kita bersama Ustaz Nur Effendi Hamid. Alhamdulillah Ustaz, banyak soalan-soalan yang telah kita raikan dan yang telah kita kupas. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita
kita raikan soalan yang berikutnya daripada rakan kita di Facebook yang bertanya, Hana Wanci. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, mengapakah selepas mengisytiharkan pengislamannya kepada Abu Jahal dan orang Quraisy, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu menjadi ragu-ragu tentang keputusannya memeluk Islam sehingga fikirannya menjadi kacau bilau dan bercelaru akibat hasutan syaitan? Dan yang kedua, bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati dan menenangkan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu agar mendapat keyakinan terhadap Islam supaya ianya bertambah kukuh? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Dai, biar tahu jangan keliru. Dua soalan di situ Ustaz. Dua soalan. Baik, soalan yang sangat baik. Masya-Allah. Bagaimana Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu setelah dia masuk Islam, setelah mengisytiharkan Islam, dia belum masuk Islam lagi sebenarnya. Itu antara jalan cerita yang menarik tentang keislaman Hamzah ni. Dia sebenarnya belum mengucap dua kalimah syahadah lagi, tetapi dia telah mengisytiharkan keislaman dia. Seperti mana yang kita cerita tadi, iaitu apabila dia mendengar daripada seorang budak perempuan tentang Abu Jahal yang telah mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cara dia untuk mendiamkan Abu Jahal, dia beritahu, kau tahu tak, aku ni pun atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu mereka memang tak tahu Sayyidina Hamzah ni masuk Islam dan mereka tak pernah dengar cerita pun. Tetapi bagaimana boleh keluar daripada mulut Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, aku ni atas agama Muhammad. Dia telah mengisytiharkan Islam dia tapi belum mengucap dua kalimah syahadah lagi. Selepas tu, lepas dia dah bergaduh, dia dah pukul Abu Jahal. Abu Jahal dah sampai luka kat kepala dia. Kemudian ada orang-orang nak tolong Abu Jahal. Kerana Abu Jahal ni orang yang hebat juga di Mekah. Dia ada dia punya puak-puak dia. Nak tolong. Abu Jahal kata, jangan, tak apa, biarkan. Dia pukul aku sebab tadi aku kutuk anak saudara dia. Dia tahu dia tu bersalah. Baik, selepas selesai pergaduhan tu, Sayyidina Hamzah pun balik rumah. Dalam perjalanan tu dia fikir balik. Ya betul aku ni. Tadi aku ni belum beriman dengan Muhammad lagi. Macam mana aku boleh mengeluarkan perkataan aku ni atas agama Muhammad? Allahu akbar. Dia jadi pening sendiri. Menung panjang. Menung panjang lah. Allahu akbar. Jadi syaitan pun mula masuk. Itulah engkau. Kau cakap tak fikir panjang. Kau fikir sikit, kau ni ada jawatan. Kau ni dikenali ramai, kau ni disegani. Kau nanti kalau ikut Muhammad ni pengikut-pengikut dia semua orang miskin, orang susah, orang yang ditindas dan sebagainya. Bilal radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir, dan ini semua orang-orang yang lemah. Kau nak masuk Islam. Sekarang ni kan kau ada gah kau sendiri kan. Kau berkawan dengan orang yang hebat-hebat. Kau masuk Islam itu kau dah tak boleh ngeteh dengan dia orang. Ibarat macam tu lah kan. Habislah kau. Syaitan cucuk macam tu. Gua fikir macam mana ni? Macam mana? Aku ada prinsip. Aku dah cakap atas agama Muhammad. Kalau aku ni tak masuk Islam, aku habislah prinsip aku kan. Pegangan aku, orang akan kutuk aku. Dia serba salah. Dia serba salah. Dan untuk jawab yang kedua, jalan cerita yang sama juga. Dia pun jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan soalan yang kedua, bagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia kenal Nabi. Dia dah duduk bersama Nabi berpuluh tahun. Dia kenal Nabi ni orang yang baik, orang yang pandai memberi nasihat, orang yang bercakap benar. Tak pernah Nabi SAW menipu. Walaupun kecil pun tak pernah menipu. Kadang-kadang kita ni kan tak menipu, tapi bila dalam bab bergurau, kadang-kadang kita ada unsur menipu. Betul. Nabi SAW tak. Dalam gurauan dia pun, dia tak ada menipu. Pernah sekali Nabi SAW bergurau. Nabi SAW beritahu dengan seorang nenek ni, orang tua tak masuk syurga. Orang tua tak masuk syurga. Nangis nenek ni. Nak cerita Nabi SAW punya bergurau tadi sifat Nabi SAW tidak menipu. Nangis nenek ni. Nabi SAW kemudian faham benda tu. Nabi SAW beritahu, makcik tak masuk syurga dalam keadaan tua macam ni. Makcik akan masuk syurga dalam keadaan seperti anak-anak muda. Gembira semula makcik. Dalam gurauan Nabi SAW tak menipu. Pernah Nabi SAW peluk satu orang daripada belakang gurau-gurau macam tu dengan satu orang yang tengah menjual di pasar. Misalnya peluk main-main daripada belakang yang gurauan. Misalnya siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba ni? Orang ni kenal ni suara Nabi. Itu wahai Nabi, kalau kau nak jual aku jual lah. Nabi SAW kata semua kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Gurauan Nabi SAW tidak ada unsur tipu. Jadi Hamzah radhiyallahu anhu dia kenal Nabi SAW memang tak pernah menipu. Dia pun minta nasihat Nabi SAW. Wahai Muhammad, anak saudaraku, wahai Nabi, macam inilah ceritanya. Aku sebenarnya nak bela engkau, tapi aku telah menyebut aku ni atas agama engkau. Sekarang beri nasihat pada aku. Nabi SAW pun membacakan beberapa potong ayat Quran, memberi nasihat, memberitahu bahawa Islam ni mengajak manusia pada agama tauhid, mentauhidkan Allah.
Nabi SAW menceritakan tentang tauhid, tentang kehebatan Allah, kebesaran Allah. Kemudian Nabi SAW memberitahu bahawa Islam ini mengajak pada akhlak yang baik. Hamzah kita dah sebut tadi, dia memang orang yang baik. Dia apabila dia dengar Islam ni ajak pada akhlak yang baik, Islam mengharamkan itu, mengharamkan ini, benda-benda yang tak baik ni, zina dan sebagainya, maka Hamzah radhiyallahu anhu nampak keindahan Islam. Sebelum tu, seperti yang kita sebut tadi, Hamzah tak ambil pot langsung tentang dakwah Nabi SAW, tak ambil peduli langsung tentang dakwah Nabi SAW. Kau nak dakwah apa, dakwah lah. Aku tahu kau ni orang baik, aku tak nak ambil tahu. Cuma siapa yang ganggu Nabi, sampai tahap hina Nabi, itu yang dia tak boleh terima. Jadi apabila first time nak ikutkan, kali pertama, dia mendengar dakwah Nabi SAW dengan detail. Sebelum tu dia dengar sama-sama kulit-kulit aja. Apabila dia dengar dakwah Nabi SAW yang detail begitu, dia pun telah mengisytiharkan ataupun melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tuan-tuan perempuan Allah sekalian, ini kebijaksanaan Nabi SAW juga. Bagaimana cara Nabi SAW tackle. Ada orang yang tak nak masuk Islam, Nabi SAW ada cara dia untuk dakwah dia. Macam ni tadi, dia dah mengisytiharkan Islam, tetapi dalam keadaan ragu-ragu, was-was, Nabi SAW tackle dia. Nabi SAW pandai menggunakan uslub ataupun cara-cara tertentu untuk mendakwah Hamzah radhiyallahu anhu hinggalah dia menerima Islam. Jadi pengajaran daripada sini kita juga, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian, sekiranya kita ada orang-orang yang perlu kita nasihat, maka kita lihat keadaan dia. Kita lihat keadaan dia. Daripada situlah kita masukkan jarum-jarum dakwah kita supaya mereka ini beriman dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun meningkatkan lagi iman mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selain daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, kita lihat ramai lagi para sahabat, antaranya Sayyidina Umar yang dengan ketegasannya Allah Subhanahu wa taala lembutkan jiwanya untuk menerima Islam dan digunakan ketegasan tersebut untuk membela Islam. Dan mungkin ada kita kata pengajaran tambahan sebagai kita kata bagi orang yang mungkin memiliki ketegasan yang tertentu, mungkin kalau kita lihat di sekolah ada guru disiplin. Jadi dalam Islam simbol ataupun kekuatan, kemegahan dan juga ketegasan adanya Sayyidina Hamzah dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan mungkin kita seandainya Allah kurniakan kepada kita perkara sedemikian, jalan yang terbaik untuk kita gunakan untuk Islam, misalnya ada juga dakwah, mungkin sedikit Ustaz. Baik. Setiap manusia ni tabiatnya berbeza. Allah Subhanahu wa taala dah menetapkan satu orang yang cakapnya lembut, ada yang tegas, ada yang pendiam. Dan Anas ada perwatakan tersendiri, saya ada perwatakan tersendiri, penerbit kita ada perwatakan. Semua kita ni para penonton ada perwatakan tersendiri. Yang penting semua perwatakan kita ni kita guna untuk sebarkan agama. Setengah orang dia dapat hidayat disebabkan tengok baik dan akhlak dia, pendiam aja, dia tak bercakap kecuali benda yang baik-baik je. Tak bercakap. Tetapi ada orang terkesan dapat hidayat sebab orang yang tak bercakap tu. Betul. Orang lain bergaduh dia senyap, muka dia tenang ya. Ada orang yang dapat hidayat dengan sebab benda macam tu. Ada orang yang dapat hidayat disebabkan dengan ketegasan macam tadi. Hamzah tegas, Umar tegas radhiyallahu anhuma. Ada orang dapat hidayat dengan sebab mereka. Ada orang dapat hidayat disebabkan akhlak-akhlak yang tertentu. Mungkin dia rajin bersihkan masjid, dia rajin khidmat, bantu orang angkat barang, turunkan barang daripada unta, kan? Jadi pelbagai sifat yang ada, semuanya kita gunakan untuk agama. Jangan jadi Abu Hakam tadi. Dia bijak tapi tak guna untuk agama, dipanggil Abu Jahal. Macam itulah. Tuan-tuan perempuan Allah sekalian, Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma, mereka tegas tetapi guna untuk agama. Bukan untuk gedebel diri sendiri. Bukan untuk sombong diri sendiri, tidak. Tetapi kena ingat, tuan-tuan perempuan yang tegas, yang garang di luar sana tu, tegas dan garang bertempat. Atas dasar ilmu, atas dasar pengetahuan, bukannya tegas dalam keadaan jahil. Dalam keadaan jahil sampai kutuk, sampai nak menunjukkan kemarahan tu sampai lebih pada kemarahan diri sendiri. Macam kita tengok Umar dan Hamzah, dia tak ada marah untuk diri sendiri. Tak ada kata aku ni, kau tak kenal aku ke? Aku hebat, tak ada. Siapa yang berani lawan Muhammad, siapa yang berani, dia cakap macam tu. Tentang Islam, gunakan kegarangan dan ketegasan tu untuk Islam. Jadi itu tadi soalan ataupun kata-kata dan Anas tu betul, iaitu setiap orang ni ada kelebihan tersendiri dan gunalah untuk kebaikan Islam, bukan untuk kebaikan diri sendiri, bukan untuk keburukan. Wallahu a'lam. Itulah makna hikmah yang sebenar, Ustaz. Bukanlah garang, manjang ataupun bukan lembut. Garang tak salah. Betul, garang tak salah. Dan pendiam pun tak salah.
Semua itu tak salah. Tapi gunakan pada tempat yang betul. Alhamdulillah, satu penjelasan cukup baik. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil kita nak raikan di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustaz Fendi dan semua warga kerja TV3 dan TV9. Semoga dirahmati Allah sekalian. Okey, saya Ismail. Ya. Soalan saya nak tanya, apakah ujian besar yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Sayyidina Hamzah sehingga beliau dimartabatkan menjadi penghulu para syuhada? Itu saja soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Ismail Mak Isa Sungai Buloh, antara pemanggil setia kita. Alhamdulillah, satu soalan yang cukup baik Ustaz. Ya. Tafadhal. Mungkin soalan ini tercetus apabila disebut sebagai Sayyidina Hamzah penghulu segala anbiya, penghulu para syuhada. Apakah ujian yang terbesar yang dilalui oleh Hamzah radhiyallahu an sampai dapat laqab ataupun gelaran ini? Baik, ada gelaran yang mana daripada hidup lagi mereka dah dapat. Contohnya para sahabat radhiyallahu ajma'in, ketika mereka hidup lagi, mereka telah baca ayat Quran tentang mereka ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga seperti mana 10 orang asyarah mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin syurga, Nabi SAW sebut mereka ini dijamin syurga, nama sekian. Dan ada yang Nabi SAW sebut, mereka, aku dengar tapak kaki engkau dalam syurga, iaitu Bilal radhiyallahu an, kita dah bincangkan tentang beliau. Ada juga Nabi SAW beritahu ada makcik ini, Nabi SAW beritahu dengan para sahabat depan Nabi, sebentar lagi akan datang satu orang perempuan, dia ni ahli syurga. Dan ada satu orang lelaki, Nabi SAW beritahu dia ni ahli syurga. Kemudian Ali radhiyallahu an pergi menuntut ilmu dengan dia. Tengok sifat dia apa dia. Kemudian diketahuilah bahawa sifat dia suka memaafkan. Itu banyak cerita-cerita tentang kelebihan seseorang yang mereka dapat ketika mereka hidup. Mereka dengar daripada mulut Nabi SAW sendiri. Tetapi Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, dia gelaran yang dia terima tu bukan semasa dia hidup. Macam kita lah zaman sekarang. Ada yang dinobatkan tokoh tertentu selepas kematian. Kadang-kadang orang kata, lah dah meninggal, buat apa nak nobat-nobatkan? Tapi tak apalah, sebagai untuk memperingatkan zuriatnya ataupun generasi selepasnya supaya jadilah orang macam ni. Dia begitulah Hamzah radhiyallahu an. Ketika dia hidup, Nabi SAW tak beritahu bahawa engkau adalah Sayyidul Syuhada. Dia belum syahid lagi. Nabi SAW tak beritahu. Dan engkau adalah Asadullah. Tidak. Tapi selepas kesyahidan beliau, selepas kewafatan ataupun kematian beliau, barulah dia disebut sebagai Sayyidul Syuhada, seperti mana kita sebut tadi. Nabi SAW yang beritahu bahawa dia adalah Sayyidul Syuhada, dan Jibril yang beritahu dia adalah Asadullah wa Rasulihi. Jadi apakah cabaran-cabaran yang telah dilalui oleh Hamzah radhiyallahu an? Kita dah cerita daripada awal tadi, sebenarnya itulah cabaran-cabarannya. Dia masuk Islam dalam keadaan berani, kemudian dia telah mengorbankan segala jawatan dia, segala apa yang dia ada. Dia dihormati dan sebagainya di kalangan kafir Quraisy. Semuanya dikorbankan semata-mata untuk agama Allah SWT. Ini satu poin yang penting sebenarnya, pengorbanan perasaan. Pengorbanan perasaan ini sebenarnya adalah satu perkara yang sangat susah. Kita korbankan harta kadang-kadang mudah. Orang minta sedekah, masjid minta derma, kita beri. Mudah kita beri. Kadang-kadang orang minta kita datang majlis ilmu, kita sedia mengeluarkan masa kita untuk majlis ilmu. Kadang-kadang orang minta gotong royong untuk program agama, kita sedia. Tapi kadang-kadang perasaan tu, bila sebut perasaan, dia adalah satu mujahadah yang sangat tinggi juga. Seperti mana dalam peristiwa Hudaibiyah, kita tahu para sahabat dalam ajmain telah mengorbankan perasaan mereka untuk masuk Mekah, menunaikan umrah. Mereka korbankan semata-mata kerana taat pada Nabi SAW. Tak jadi masuk Mekah buat umrah, mereka patah balik. Akhirnya Allah sudah turunkan wahyu, inna fatahna laka fatham mubina. Kami telah memberi kemenangan yang sebenar-benarnya. Dari situlah kemudian berkembangnya Islam. Panjang cerita dia, sulh Hudaibiyah, ceritanya pengorbanan perasaan. Jadi Sayyidina Hamzah radhiyallahu an, dia telah mengorbankan perasaan dia semata-mata untuk beriman dengan Allah dan Rasulnya. Ini adalah pengorbanan yang tinggi. Dan begitu juga Sayyidina Hamzah radhiyallahu an telah mengorbankan kampung halaman dia. Telah meninggalkan kampung halaman dia, berhijrah bersama para sahabat yang lain ke Madinah Munawwarah. Nak ikutkan Hamzah ni, dia tak perlu berhijrah pun tak apa. Sebab kalau dekat Mekah pun tak ada siapa berani kacau dia. Kalau diri dia sendiri, tak ada siapa berani kacau dia. Tetapi oleh kerana dia nak mengikut bersama-sama dengan orang muslimin, yadullah ma'al jamaah, Allah SWT, bantuan Allah bersama dengan jemaah, iaitu berkumpulan, berjemaah, maka dia pun, walaupun dia boleh duduk bersendirian, tapi dia tak pentingkan diri sendiri. Dia ada sifat setia kawan.
Dia pun berhijrah bersama para sahabat yang lain ke Madinah. Tempat yang asing bagi dia. Rumah pun tak ada, harta tak ada, semua tak ada. Dia mengorbankan. Dan akhirnya, bila dia berhijrah, duduk 1 tahun yang pertama di Madinah, duduk tahun yang kedua di Madinah, Nabi SAW telah lantik dia jadi ketua perang dalam peperangan Badar. Nabi SAW kenapa lantik Hamzah? Nabi SAW boleh lantik yang lain, tapi oleh kerana urusan ni urusan melibatkan nyawa. Tak nak nanti Nabi dituduh, urusan melibatkan nyawa, dia guna orang lain. Kan? Dia tak nak letak pakcik dia, tak nak letak saudara mara dia, takut mati. Nabi SAW nak menunjukkan, benda tu semua tak ada dalam hati dia, tak ada dalam perasaan dia. Yang penting adalah orang yang layak diletakkan satu tempat, dialah yang dipilih. Maka Saidina Hamzah radhiyallahu anhu telah dipilih untuk jadi ketua perang. Bila ketua perang ni dah tentulah orang akan aim dia, kan? Orang akan akan kejar dia. Dia akan jadi sasaran. Tetapi Nabi SAW tak kisah semua tu. Yang penting yang pimpin tentera Islam ni adalah orang yang betul-betul layak. Dan Saidina Hamzah radhiyallahu anhu, selain daripada dia berani macam tu, dia tahu bila jadi pemimpin ni mesti orang akan sasarkan pada dia. Dia akan jadi sasaran utama. Dia tak takut benda tu. Dia menunjukkan bahawa dia berani. Dia pakai satu tanda bahawa aku adalah Hamzah. Dia pakai apa, Dayana? Tahu tak? Dia tandakan diri dia dengan bulu burung unta. Macam kalau kita tengok orang India letak bulu bulung kan, bulu burung. Dia letak burung unta. Besar bulu tu kan. Dia letak dekat dada dia. Akulah Hamzah. Dari jauh dah nampak. Siapa nak kejar aku, siapa nak bunuh aku, ni Hamzah. Sampai tahap macam tu. Tahun yang kedua hijrah dalam peperangan Badar. Kemudian tahun yang ketiga hijrah berlaku peperangan Uhud. Pun sama juga, tapi ada riwayat mengatakan bulu burung unta tu tak letak kat dada dalam Uhud, dia letak kat seruban dia. Akulah Hamzah radhiyallahu anhu, siapa nak lawan aku, inilah akulah Hamzah. Tapi memang betul dalam peperangan Badar dialah panglima yang paling banyak membunuh orang kafir. Menyebabkan tahun yang seterusnya peperangan Uhud tu asalnya ialah orang kafir Quraisy nak balas dendam atas kekalahan Badar. Dan antara orang yang paling mereka sasarkan, targetkan untuk dibunuh ialah Hamzah. Hamzah ni dah bunuh ramai orang, termasuk Utbah bin Rabi'ah, Syaibah dan juga Walid anak pada Utbah ni. Dan mereka adalah keluarga Hindun, yang mana kita pernah dengar cerita Hindun makan usaha untuk makan hati Saidina Hamzah. Iaitu peperangan Uhud ni asal ceritanya ialah balas dendam apa yang berlaku di Badar. Jadi, semua ni dilalui oleh Hamzah radhiyallahu anhu, menyebabkan inilah yang ditanya tadi, pengorbanan tertinggi Saidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dia bermujahadah, dia bersusah payah semata-mata kerana agama Allah SWT. Dia tidak hirau perasaan dia, tidak hirau nyawa dia, bahkan dia sanggup mati semata-mata kerana agama Allah SWT. Allahu Akbar. Kronologi penceritaan tentang Saidina Hamzah semakin ke kemuncaknya, Ustaz. Mendebarkan Ustaz cerita tentang bulu burung unta dan sebagainya, kisah Hindun yang pastinya ramai menanti-nantikan perkongsian daripada Ustaz. Teruskan setia menonton kami. Berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, bagaimana yang mengikuti kami sejak dari awal kita bersiaran di TV3 ataupun TV9. Terima kasih atas kesudian anda untuk terus setia bersama dengan kami. Alhamdulillah, bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan bimbang, terus hubungi kami di talian 0355690349 atau hantarkan melalui aplikasi WhatsApp 011112336480 atau terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan di sana juga kita adakan siaran secara langsung menerusi FB Live. Dan bagi anda yang menonton kami di FB, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Kita masih lagi bersama ahli panel kita Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid membicarakan topik sirah pada pagi ini, Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada ataupun penghulu para syuhada. Dan Fadhil Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya di Facebook, Fauziah Tun Mak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, semoga sentiasa dalam rahmatnya, amin. Soalan saya Ustaz,
adakah Saidina Hamzah hanya terlibat dalam 2 peperangan iaitu Perang Badar dan Perang Uhud sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Satu soalan yang cukup baik daripada Fauziatul Maisah di Facebook Ustaz. Baik, alhamdulillah, satu soalan yang sangat bagus. Sejarah Hamzah radhiyallahu an bermula sejarah Islam daripada umur dia 44 tahun. 44 tahun. Kemudian berhijrah ke Madinah Munawwarah, dan ketika berlakunya peperangan Uhud, di situlah syahidnya Saidina Hamzah radhiyallahu an. Baik, apabila kita sebut Saidina Hamzah gugur syahid di medan Uhud, bermakna dia sempat hidup di Madinah 3 tahun sahaja. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga hijrah. Dalam tempoh 3 tahun tersebut tidak berlaku peperangan besar kecuali 2. Sebenarnya sebelum Badar pun ada. Sebelum peperangan Badar ada sikit-sikit yang hampir jadi perang, tak jadi perang. Ada bertemu sikit-sikit, tak jadi perang. Ada. Antara tahun pertama hijrah hingga ketiga hijrah tu ada beberapa peperangan yang jadi tak jadi. Tapi tak jadilah. Tapi peperangan yang besar, yang betul-betul berlaku pertempuran, ada kematian dan sebagainya, adalah pertempuran di Badar, iaitu peperangan pertama, dan pertempuran di Uhud, peperangan kedua, dan di situlah telah syahidnya Saidina Hamzah radhiyallahu anhu. Bermakna soalannya tadi, adakah Badar dan Uhud saja? Ya, betul, sebab Saidina Hamzah telah meninggal, telah terbunuh syahid pada ketika dalam peperangan Uhud. Waktu itu umur dia lebih kurang 58 tahun. Bayangkan umur 58 tahun main 2 pedang. Yang kita sebut tadi, perang dengan 2 pedang. Dan dalam peperangan Uhud tu dia telah membunuh sekurang-kurangnya 31 orang. Kerana Nabi SAW punya peperangannya semua ada strategi. Kalau kita ada semboyan contohnya, ayah saya dulu dia pencen semboyan, tentera kan. Dia ada tukang kira. Dia ni pergi medan perang tapi dia bukannya berperang, dia kira. Hamzah bunuh satu orang, 2 orang, 3 orang. Tugas dia mengira. Memang kira. Ada tugasan tertentu, ada tukang masak, ada tukang angkat barang aja dan sebagainya kan. Merawat dan sebagainya. Jadi yang diriwayatkan Saidina Hamzah radhiyallahu an dalam peperangan Badar dah bunuh ramai dah tadi yang kita sebut, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah tadi. Ada anak beranak Hindun binti Utbah. Dalam perang Uhud lebih ramai lagi. Sampai 31 orang, hinggalah ketika dia membunuh yang terakhir itu, ketika itu ada satu orang yang kita tak sebut lagi nama orang ni, iaitu Wahsy bin Harbin Al-Habashi, orang Habasyah, orang Ethiopia. Dia telah baling tombak kepada Saidina Hamzah hingga gugurlah syahid. Bermakna dua peperangan sahaja yang disertai oleh Saidina Hamzah radhiyallahu an, Badar dan juga Uhud. Allahu Akbar. Dan berikutnya Fadil Ustaz, kalau boleh kita raikan, kita dah pun sampai sebagaimana kita sebut sebelum rehat tadi, kronologi kemuncak kisah Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan kita lihat bagaimana di paparan di Facebook soalan yang berikutnya rakan kita Syairul Nizam. Tapi sebelum tu Ustaz, kita alhamdulillah berikutnya kita di talian pada ketika ini ada pemanggil yang sedang menanti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan juga Ustaz Afandi Hamid. Saya Omar Abdul Majid daripada Pelda Cini Timur 3, Pekan, Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan Haji Omar? Alhamdulillah saya sihat. Da'i Ustaz sihat ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sihat insya-Allah. Ya, soalan saya begini Ustaz. Ustaz ada menyebut tadi mengenai seorang wanita yang bernama Hindun ini. Apakah hubung kaitnya dengan Saidina Hamzah yang kita bincangkan? Siapakah dia wanita ini dan apakah hubungannya dengan Saidina Hamzah ini? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid. Satu soalan yang cukup baik tentang siapakah Hindun. Yang selalu kita dengar tadi Ustaz cerita tentang Wahsy, dan mungkin kalau boleh kita raikan Ustaz juga di Facebook rakan kita yang bertanya selepas ni Ustaz, tapi tak apa, boleh kalau ada boleh soalan raikan tu Ustaz. Soalan tentang sebab nak kombinasi Ustaz soalannya. Dan Syairul Nizam yang bertanya di Facebook Ustaz, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru. Tanya Ustaz, soalan saya Ustaz, Wahsy diupah dengan kebebasan dengan syarat Wahsy harus membunuh seorang panglima Islam dalam perang Uhud, iaitu Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Persoalannya, siapakah yang mengupah Wahsy ketika itu? Mohon pencerahan. Assalamualaikum. Tengok dia punya kaitan. Ada kaitan. Ini sebenarnya ada kaitan. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, soalan
daripada pemanggil kita tadi, Tuan Omar, berkaitan dengan siapa Hindun ni. Siapa Hindun? Baik. Seperti mana kita sebut, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ni menjadi sasaran utama dalam peperangan Uhud. Dan Uhud, jalan cerita dia adalah disebabkan balas dendam kekalahan orang kafir Quraisy di peperangan Badar setahun sebelum itu. Dalam peperangan Badar, ketika perang Badar bermula, ada satu orang kafir ni, dia nak tunjuk dia punya act dia, ego dia. Dia cakap dengan kawan-kawan dia, aku akan masuk dalam perkemahan orang Islam, aku akan minum air telaga yang ada dalam perkemahan tu. Sebab di peperangan Badar, ada satu telaga ni, orang Islam dah conquer tempat tu, dah menguasai tempat tu. Jadi dengan act-nya, si Muhammad ni cakap, aku akan masuk, aku akan minum air telaga tu. Nak beritahu orang Islam tak ada apa-apa pun, tak ada kekuatan langsung. Dia pun pergi. Dia pergi dengan keadaan actionnya tu, dia punya ego dia tu kan. Dia punya perangai sombong bodoh lah orang panggil kan. Aku suka-suka nak masuk kan kawasan perkhemahan tentera. Sayyidina Hamzah nampak dia ni, cantas betis dia. Putus kaki betis. Dia pun terherut nak tunaikan janji dia tadi, nak minum air tu. Sayyidina Hamzah tuah bunuh dia, pancung dia, mati. Okey, bila dah bermulanya kematian ni, Sayyidina Hamzah bunuh ni. Yang cerita pertama ni Sayyidina Hamzah bunuh. Itu yang orang kafir geram dengan Sayyidina Hamzah ni. Dia membunuh yang pertama ni. Jadi orang kafir Quraisy lah kata, dia telah pilih 3 orang untuk lawan, 1 lawan 1. Sebelum medan perang bermula, 1 lawan 1 dulu. Maka telah keluar Utbah bin Rabi'ah bersama dengan abang dia, lebih tua daripada dia, Syaibah bin Rabi'ah, bersama dengan anak Utbah yang bernama Al-Walid bin Utbah. 3 orang kata, okey, jom lawan. 1 lawan 1. Siapa? Keluarlah anak-anak muda daripada Ansar. Ansar ni orang asal duduk Madinah. Minta izin Nabi SAW, Nabi izinkan. Utbah dan 3 orang ni semua tanya, kamu ni siapa? Kami adalah anak-anak Ansar, orang muda di Madinah. Utbah kata, kami tak nak kamu. Kamu ni tak ada kena-mengena dengan kami. Kami nak lawan orang kami sendiri yang datang daripada Mekah. Mana orang Mekah yang muhajirin ni mana? Penakut je kan? Nabi SAW pun panggil Ali, pergi keluar. Hamzah keluar. Ubaidah keluar, 3 orang. 1 lawan 1. Maka bermulalah Hamzah radhiyallahu anhu. Ada riwayat mengatakan Hamzah ni lawan dengan Utbah. Ada riwayat mengatakan Hamzah ni lawan dengan Syaibah. Yang penting Hamzah radhiyallahu anhu telah membunuh. Bunuh dia punya lawan dia. Kemudian Ali telah bunuh. Kemudian Ubaidah ni dilawan tak kalah. Orang kafir ni tak terbunuh. Dua-dua seri sama-sama. Hamzah dan Ali bantu bunuh. Maka bermula lepas tu peperangan. Jadi orang kafir dah geram lah ni dengan Hamzah ni. Hamzah tadi dah bunuh Muhammad tadi. Hamzah juga dah bunuh Utbah. Dan disebabkan dia lah yang lain dah terbunuh. Lepas tu dalam medan peperangan pula Badar, dia banyak bunuh orang. Jadi orang kafir dah geram ni. Waktu itu peperangan Badar diketuai oleh Abu Sufyan sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Dan Hindun ni, kembali pada soal tadi, Hindun ni isteri pada Abu Sufyan. Hindun isteri pada Abu Sufyan. Suami dia dah kalah dalam perang. Ayah dia Utbah kena bunuh. Hindun binti Utbah. Ayah dia Utbah kena bunuh. Pakcik dia Syaibah kena bunuh. Adik-beradik dia, adik lelaki dia Al-Walid tadi kena bunuh. Jadi apabila peperangan Uhud tahun depannya, satu orang yang kembali pada soal Facebook kita tadi pula, iaitu Wahsy. Wahsy ni dia hamba abdi. Asal keturunan memang daripada Habsyah, Ethiopia. Dia jadikan hamba di Mekah. Dan dia ni suka menombak. Orang Arab tak biasa menombak. Orang Arab biasa pedang dengan panah. Jadi dia ni pandai menombak. Tombak ni adalah senjata orang Habsyi. Jadi orang Mekah tengok dia ni pandai menombak. Tuan dia ni bernama Jubair bin Al-Mut'im. Jubair ni pakcik dia mati juga dekat medan Uhud, Badar. Jadi dia pun geram dengan Hamzah. Pakcik dia dibunuh dalam medan Badar. Jadi Jubair ni beritahu pada hamba dia, Wahsy, aku nak beritahu kau ni, Uhud nanti kau pergi, medan perang tahun ketiga ni yang kita nak pergi ni, kau ikut, kau targetkan Hamzah. Kau jangan buat apa-apa. Kau kalau berjaya bunuh Hamzah, aku akan merdekakan kau. Wahsy ni satu orang hamba saya daripada kecil. Tak pernah bebas. Diperlakukan seperti hamba. Memang hamba pun. Dia dengar hadiah ni adalah merdeka. Dia pun okey, boleh. Memang kemahiran aku menombak. Bila dah macam tu, dia ada offer macam tu. Hindun pun tahu cerita. Hindun jumpa Wahsy.
Jadi dua orang ni yang membakar semangat, yang mengapikan si Wahsy ni supaya bunuh Hamzah, radhiyallahu anhu dua orang. Pertama dia punya tuan dia, iaitu Jubair bin Mut'im tu. Yang kedua Hindun. Hindun ni Hindun ni orang kaya. Abu Sufyan, orang yang terkenal di Mekah dengan kekayaan, tapi dia kerekut. Abu Sufyan ni kaya kerekut. Sampai selepas masuk Islam, Abu Sufyan pun masuk Islam, Hindun akhirnya masuk Islam pada tahun 8 Hijrah ketika Fathu Mekah. Hindun pernah mengadu pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, suami aku Sufyan ni kerekut. Dia tak beri yang mencukupi. Ibaratnya kalau belanja sebulan tu RM2,000, dia beri 500 je. Boleh tak aku ambil duit daripada dompet Sufyan ni untuk belanja rumah? Nabi SAW kata, boleh. Okey, itu cerita lain lah. Kembali pada cerita sebelum mereka ni Islam. Hindun ni. Hindun waktu tu belum radhiyallahu anha lagi lah. Waktu cerita ni, dia telah beritahu kepada radhiyallahu anha. Dia belum lagi ketika itu. Dia beritahu pada Wahsy, kalau engkau berjaya bunuh Hamzah yang telah membunuh ayah aku, pakcik aku, adik aku, engkau akan aku beri harta yang sangat banyak. Wahsy lagi suka. Dia pun ikut ke medan perang Uhud. Bila dah sampai medan Uhud, dia tengok Hamzah dengan berani bunuh sana, pancung sini, pancung sana, tikam sana, tikam sini. Akhirnya Wahsy ni dia target dia Hamzah ya, dia tak kisah orang kafir kalah ke menang ke, itu dia tak peduli. Yang penting aku dapat bunuh Hamzah, aku merdeka dan aku dapat duit daripada Hindun. Dia pun tengok Hamzah dengan berani telah menggunakan dua pedang pada ketika umur 58 tahun. Tua tu 58 tahun, kita dah pencen pun. Hampir pencen kan. 58 tahun zaman kita ni mungkin banyak penyakit macam-macam kan. Ini angkat dua pedang. Pedang dia bukan ringan-ringan. Dan dia hayun sana, hayun sini. Akhirnya bila Wahsy nampak keberanian Hamzah tu, dia lagi jadi naik semangat. Dia bukan lagi takut. Dia lagi naik semangat. Ini orang yang berani aku nak bunuh ni. Dia pun sasarkan dia punya tombak dia. Dia balingan tombak dia tu sampai menembusi baju besi Hamzah. Hamzah dia pakai baju besi. Kan? Nabi SAW pun pakai baju besi. Tapi bukanlah baju besi itu langsung tak ada ruang untuk ditembusi apa-apa. Ada ruang. Tapi walaupun begitu, apabila Wahsy bin Harb al-Habashi ini telah melontarkan dia punya tombak dia, telah menembusi baju besi Hamzah radhiyallahu anhu hingga tembus perut dia. Tempat yang dia baling tu antara pundi kencing ke pusat. Maksudnya perut bawah ni lah. Tengah ni dia baling sampai Habsyi sendiri cerita selepas dia masuk Islam. Habsyi pun masuk Islam. Masya-Allah. Kita lihat semua musuh-musuh waktu Uhud ni, Wahsy, Abu Sufyan, Hindun, semua ni akhir sekali masuk Islam. Jangan kita dengar cerita ni jahat. Memang jahat. Tetapi Masya Allah, itu tadi kita sebut sebelum dan selepas. Sebelum dan selepas. Inilah keindahan Islam. Nabi SAW menerima apa sahaja kesalahan, yang penting bertaubat dan kembali pada Allah SWT. Jadi Wahsy ni, bila dia baling tombak ni, tembus perut Hamzah, keluar sampai ke belakang. Sampai tahap macam tu. Dah ada baju besi. Tembus lah tu. Bukan kena sikit-sikit. Tembus sampai belakang. Nak ceritanya, bagaimana tombak tu punya kekuatan hebat dan bagaimana pengguna tombak tu sendiri yang hebat. Hingga menyebabkan perkara itu boleh berlaku. Wallahu a'lam. Jadi Habsyi dengan Hindun tadi, dua-dua tu ada kaitan menyebabkan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu telah disasarkan untuk dibunuh dalam medan peperangan Uhud. Punyalah kita kata lontaran yang begitu kuat. Kita kata merejam dan bukannya depan-depan macam ni, agak jauh juga. Tapi dia punya pergi dia tu boleh menembusi baju besi dan sampai tembus ke belakang. Allahu akbar. Satu kita kata kisah yang sangat-sangat menyayat hati sebenarnya, yang telah pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Sayyidus Syuhada, penghulu kepada para syuhada, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan kalau kita lihat pengorbanan yang dilakukan, dan sebagaimana Ustaz ceritakan tadi, digantung bulu burung unta bagi menzahirkan bahawa akulah Hamzah. Kalau nak bunuh aku ni, aku Hamzah. Punyalah dia mencabar kita kata musuh Islam, sehingga disebutkan akhirnya gugur syahid sebagai mereka yang disebutkan penghulu para syuhada. Dan semestinya Ustaz, kalau kita lihat bagaimana kronologi kisah-kisah yang berlaku kepada Sayyidina Hamzah, menjadi pemangkin, pembakar semangat kepada kita demi dakwah. Tiada apa yang perlu ditakutkan melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Ustaz, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung di TV3. InsyaAllah kita akan sambung siaran tambahan 30 minit di TV9. Jadi seperti biasa Ustaz, kita menyeru kepada semua para penonton, ikuti siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jumpa selepas ini.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru siaran tambahan 30 minit di TV9. Alhamdulillah, masih lagi kita bersama Fadil Ustaz Nur Effendi Hamid membicarakan tentang sirah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, penghulu para syuhada. Alhamdulillah, dan telah pun banyak dikongsikan oleh Fadil Ustaz tentang rentetan kisah-kisah yang berlaku, bagaimana sebelum, semasa dan juga selepas kesyahidan beliau, dan banyak perkara yang kita perlu sama-sama muhasabah tentang keberanian, kegagahan Sayyidina Hamzah yang digelarkan sebagai penghulu para syuhada ataupun singa Allah Ustaz, satu ataupun kita kata sikap ataupun akhlak yang cukup hebat yang dipamerkan oleh beliau. Dan Fadil Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi sebelum itu soalan yang mungkin tertanya-tanya, para penonton tertanya-tanya tentang kronologi kisah keislaman Hindun, Wahsy dan juga suami kepada Hindun iaitu Abu Sufyan, yang kalau kita lihat sebelum Islam mereka sangat-sangat meletakkan kita kata satu perkara yang menimbulkan kemarahan ramai orang. Kalau kita dengar pun, uish, dahsyat ni Ustaz. Tapi bila mana memeluk kepada Islam, mungkin ada kisah yang berlaku yang menyebabkan mereka dilembutkan hati untuk menerima Islam. Ustaz, sedikit. Baik, Masya Allah. Satu soalan yang sangat berkualiti daripada Dai Anas. Ini sebenarnya berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang sangat-sangat tinggi. Akhlak yang sangat tinggi ni tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita berbuat baik pada orang yang buat baik itu biasa. Biasa Ustaz. Anas buat baik dengan saya hari ini, belanja makan. Lepas ni keluar belanja makan kan. Esok saya belanja, itu biasa. Normal. Normal. Itu bukan benda baik. Tapi kita buat baik pada orang buat jahat pada kita. Ini satu benda yang luar biasa. Orang buat jahat pada kita, kita boleh terima maaf dia dan kita boleh buat baik dengan dia. Masya Allah, kan? Inilah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita dengar tadi, memang geram kita dengar ni. Kan? So Abu Sufyan memusuhi Islam, dia yang mulakan perang di Badar. Kemudian dia juga dalam Uhud dia pun termasuk ketua peperangan di Uhud. Pencetus. Isteri dia pun perangai yang sama, kan? Walaupun isteri ni orang baik, Hindu ni orang baik. Hindu ni wanita yang sangat baik. Tetapi oleh kerana emosi, ayah dia dibunuh dan sebagainya, dia dah jadi sampai luar kawalan. Luar kawalan itu yang ada cerita sampai dia makan hati dan sebagainya, kan? Tapi itu cerita tu ada perselisihan ulama dalam riwayat, betul ataupun tidak betul, sebagai ulama mendaifkan. Tapi yang penting dia termasuk orang yang menyokong tentera-tentera kafir dalam peperangan Uhud. Kan? Wahsy pun kita tengok tadi dia bunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dan menyebabkan Nabi SAW sangat sedih. Ini semua orang-orang yang jahat pada awalnya. Orang-orang yang zalim pada awalnya. Tetapi Masya Allah, Nabi SAW teruskan kerja dakwah. Kerana Nabi SAW ni tidak berperang kecuali kalau perlu. Jangan kita bila dengar cerita macam ni, kita kata apa? Islam perang aja. Bunuh aja. Allah Akbar. Daripada 23 tahun Nabi punya dakwah, umur Nabi 40 sampai 63, Nabi tak pernah berperang kecuali kalau perlu. Orang kafir datang serang macam tadi Madinah, orang kafir Uhud. Orang kafir datang serang Madinah, takkan Nabi kita ni Islam, tak payah perang-perang, mana boleh itu bukan pentadbiran yang baik. Perlu tegas-tegas. Kan? Dan Nabi SAW dalam perang sendiri tak pernah membunuh. Satu nyawa pun tak pernah terbang di tangan Nabi SAW. Ini hebatnya Nabi SAW. Kenapa? Dia perang bukan untuk bunuh orang. Dia perang pun dasarnya adalah untuk dakwah, untuk menzahirkan kehebatan Islam. Dia Hamzah radhiyallahu an, dia adalah satu orang yang berani. Dan dia membunuh pun bukannya bunuh yang tidak tanpa hak. Dia bunuh memang memerlukan untuk bunuh. Jangan kita sangka bahawa Hamzah ni bunuh orang. Orang macam ni disanjung ke? Yang kerja bunuh orang? Tidak. Dia bunuh pada ketika yang patut dibunuh. Bukan yang suka-suka dia bunuh. Jadi tadi 3 orang, kembali pada 3 orang tadi. Kan? Hindun, suami dia Sufyan dan juga Wahsy tadi. Apabila Nabi SAW meneruskan dakwah selepas perang Uhud tu, tahun ke-4 Nabi buat dakwah, tahun ke-5 Nabi buat dakwah, tahun yang ke-6 Nabi niat nak pergi Mekah buat umrah. Dia pun beritahu para sahabat. Maka lebih kurang dalam 1,500 orang ikut Nabi SAW untuk melaksanakan umrah. Orang Mekah Muhajirin yang ada di Madinah dah tak sabar nak balik ke kampung halaman mereka, nak tengok apa cerita mereka punya harta, keluarga yang mereka tinggalkan. Ringkaskan cerita, bila Nabi SAW hampir sampai ke Mekah, iaitu dekat Hudaibiyah, iaitu sempadan dengan Mekah, Nabi SAW telah dapat berita orang Mekah tak beri masuk. Nabi SAW pun berkemah kat situ. Akhirnya berlakulah peristiwa Sulh Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah, menyebabkan Nabi SAW patah balik, tak edit masuk.
dan para sahabat radhiyallahu anhum terpaksa menerima keputusan Nabi. Dan antara perjanjiannya masuk ke Mekah semula pada tahun depan. Nak masuk Mekah boleh, tapi bukan sekarang, tahun depan. Okay, tahun yang ke-7 Hijrah, Nabi SAW datang buat umrah, dipanggil umrah qada. Baik, selepas umrah qada tu, orang kafir Quraisy telah mengkhianati ataupun telah melanggar perjanjian Sulh Hudaibiyah. Berlakulah peristiwa yang mana Bani Bakar telah, iaitu orang yang bersama dengan Quraisy telah mengkhianati perjanjian, menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu apa, sekaranglah waktu kita menzahirkan kehebatan Islam, kita akan datang ke Mekah untuk menawan Mekah tanpa perang. Nabi SAW tawan Mekah, Fathu Mekah tanpa perang. Sebabnya apa? Orang kafir Mekah sendiri dah rasa bersalah, mereka dah langgar janji. Mereka yang minta buat janji, mereka langgar janji, mereka tahu memang Muhammad SAW akan datang. Baik, ringkaskan cerita, tahun 8 Hijrah Nabi SAW datang ke Mekah, Fathu Mekah tanpa pembunuhan. Tetapi Nabi SAW menyenaraikan nama-nama yang kalau apa-apa terjadi boleh dibunuh. Memang tujuan Nabi masuk Mekah bukan untuk membunuh. Tapi sekiranya apa-apa terjadi, nama-nama ni nama-nama yang dihalalkan untuk dibunuh. Antaranya Hindun. Antaranya Hindun, wanita ni. Nabi SAW tak pernah bunuh wanita, tapi oleh kerana kerasnya wanita ni sampai tahap dia melakukan macam-macam di perang Uhud, antara wanita yang dibenarkan untuk dibunuh. Tetapi Masya Allah, hebatnya Nabi, walaupun nama dah tersenarai dalam senarai yang boleh dibunuh, apabila Hindun datang jumpa Nabi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru diberitahu aku ni Hindun, Nabi SAW maafkan dia semaaf-maaf. Allah. Yang satu hari sebelum Hindun masuk Islam, suami dia masuk Islam dulu, Abu Sufyan. Abu Sufyan ni, dia masuk Islam, lepas tu malamnya tu, Hindun jumpa suami dia, kata aku pun nak masuk Islam. Abu Sufyan kata, kau jangan menipulah. Maksudnya aku tak percayalah kau ni masuk Islam. Aku memang tak percaya mungkin kau ni masuk Islam. Tapi Hindun menunjukkan kesungguhan, Abu Sufyan kata, terpulang pada engkau. Esoknya jumpa Nabi SAW. Kemudian Nabi test dulu, tanya macam-macam soalan. Betul dia ni memang nak masuk Islam, bukannya setakat takut kena bunuh dan sebagainya. Maka Nabi SAW telah terima keislaman Hindun, dan Hindun telah menunjukkan keislaman yang baik. Iaitu Hindun dan Abu Sufyan telah menunjukkan keislaman yang baik. Ini antara perbezaan kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Kita kalau melihat kitab-kitab Syiah, mereka melaknat Hindun dan Abu Sufyan. Mereka melaknat Hindun dan Abu Sufyan kerana mereka kata mereka dah melakukan macam-macam. Tapi Nabi SAW tak macam tu. Hati Nabi SAW tidak sejahat mereka. Yang mana Nabi SAW memaafkan satu orang yang musuh Islam dan isterinya yang telah memperlakukan macam-macam pada tentera-tentera Islam di Uhud. Nabi SAW maafkan, Masya Allah. Begitulah apabila Nabi SAW telah menawan Mekah, Wahsy ni, dia dah takut ni. Muhammad dah tahu Mekah ni. Dia awal-awal dia dah lari. Dia lari ke mana? Taif. Taif ni kawasan tinggi. Dan orang Taif pun dulu telah tolak dakwah Nabi. Aku rasa aku selamat pergi Taif. Dia pun lari ke Taif. Tapi selepas Fathu Mekah, Nabi SAW telah cuba diserang oleh penduduk yang berdekatan dengan Hunain, iaitu Bani Ghatfan, yang mana mereka ni cuba menyerang Nabi SAW. Maka berlakulah selepas Fathu Mekah tu peperang Hunain. Iaitu daripada Mekah tu terus Nabi SAW pergi perang Hunain. Panjang ceritanya juga, yang ringkasnya, lepas perang Hunain, orang kafir kalah, orang kafir ni lari sampai ke Taif. Lari-lari, Nabi pun kejar mereka sampai ke Taif. Dekat Taif ada Wahsy. Wahsy, kacau. Kacau dia orang ni, lari ke Taif pula kan. Aku ada kat Taif. Dia dah rasa bersalah, aku mesti kena bunuh dengan Muhammad ni. Dia pun bincang dengan kawan-kawan dia. Macam mana? Aku nak lari kat mana ni? Yaman dah dekat ni. Taif dengan Yaman lebih dekat. Aku nak lari Yaman ataupun aku nak lari ke Syam. Kawan dia ni kata apa? Wahsy, ketahuilah bahawa Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam ni, dia tidak akan bunuh orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Dia tak akan bunuh orang yang mengucap dua kalimah. Jahat macam mana pun dia. Dia tak akan bunuh orang yang memusuhi Islam ni. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bunuh orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Wahsy kata, engkau ni betul. Betul. Okey, nak test. Dia pun dia tak jumpa Nabi waktu tu. Nabi SAW dah balik ke Madinah. Hubungan dua hala dah bagus. Mekah dengan Madinah dah bagus. Pasal Mekah dah bawah pentadbiran Madinah. Wahsy pun jumpa Nabi SAW waktu kat Mekah, kat Madinah, dalam keadaan muka tutup. Biasa orang dulu tu muka tutup dalam padang pasir. Apabila jumpa Nabi, dia terus kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Nabi tengok mata dia. Wahyun anta? Adakah kau ni Wahsy? Macam kenal lah. Kenal ni. Nabi SAW tak pernah tengok muka dia, tapi dengar cerita kan. Dengar cerita Wahsy. Ciri-ciri tu ada. Ciri-ciri ada kan. Kau ni Wahsy ke?
Oh, kenal pula. Kan? Kenal pula. Habis dah kata. Allahu Akbar. Ya, aku dah Wahsy. Nabi SAW bila dengar tu, Nabi kata, ceritakan pada aku macam mana kau bunuh pakcik aku. Allahu Akbar. Kan? Pasal aku jumpa dah dalam keadaan terbunuh. Dalam keadaan macam tu. Telinga tak ada, apa semua tak ada. Cerita pada aku macam mana kau buat pakcik aku. Ni cerita ni 5 tahun lepas punya cerita. Berlaku tadi tahun 8 Hijrah. Wahsy pun datang jumpa Nabi lebih kurang 8 Hijrah atau 9 Hijrah. Peperangan Badar berlaku, peperangan Uhud berlaku 3 Hijrah. 3 Hijrah. 5 tahun lepas punya cerita nak cerita balik ni. Allahu Akbar. Kan? Nabi SAW maksudnya hati tu masih sedih lagi ni. Wahsy pun ceritalah. Macam mana yang berlaku yang kita cerita tadi. Rentetan cerita tu. Nabi SAW kata apa? Engkau berpalinglah daripada aku. Jangan kau duduk depan mata aku. Kenapa? Ni kita kena sangka baik dengan Nabi. Bukan sangka baik, memang itulah. Nabi SAW beritahu pada Wahsy ni, kau jangan duduk depan aku. Bukan Nabi benci Wahsy. Nabi SAW hati memang bersih. Hati memang bersih. Dia tak ada langsung dendam, tak ada. Cuma apa? Nabi SAW tak nak tengok muka Wahsy, sebab kalau tengok muka Wahsy teringat pakcik dia. Allah Akbar. Nanti kalau tengah ceramah-ceramah, sedap-sedap ceramah kan, tengah khutbah dan sebagainya, teringat pakcik dia, takut tersedih. Dia Wahsy pun faham perintah Nabi. Dia tak pernah duduk dah depan Nabi SAW. Kalau dia nak tengok Nabi pun dia jeling-jeling. Dia sahabat Nabi. Dia rindu pada Nabi. Dia akan jeling-jeling Nabi SAW. Dia akan duduk sembunyi-sembunyi belakang sahabat-sahabat. Kalau dalam majlis ilmu, kan, majlis ilmu para sahabat, mereka duduk rapat-rapat. Kan? Bukannya duduk bersandar kat dinding-dinding kan. Dekat tiang-tiang, mereka duduk rapat-rapat. Dia duduk belakang para sahabat. Ataupun kadang-kadang dia duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak teringat peristiwa-peristiwa yang lepas. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmat Allah sekalian, kita lihat bagaimana Hindun ni tadi pula masuk Islam. Ada orang tanya pada dia, "Hey Hindun, kau kan benci Islam. Macam mana kau boleh masuk Islam?" Dia kata, "Bukan aku masuk Islam. Islam masuk dalam hati aku." Masya-Allah. Islam masuk dalam hati. Kan itu tuan-tuan puan sekalian, kita dah buat dakwah, buat kerja kebaikan, kita buat aja. Kadang-kadang kesan hidayat tu tak dapat pada orang sini, dapat pada tempat lain. Betul. Ibaratnya macam kita baling batu dalam kolam. Kalau kita baling tu, kena kat tempat tu, air tu akan bergoyang, bergegar sampailah ke penghujung. Adalah yang akan terkesan. Ibaratnya macam kita curah segelas air kita curah dalam laut. Kita pergi laut, bawa segelas air yang kecil, curah dalam laut. Nampak tak ada perbezaan? Tak nampak. Tapi hakikatnya bertambah air satu cawan dalam laut. Confirm bertambah, walaupun tak nampak. Begitulah kita dalam kerja agama, dalam kerja dakwah. Kita cakap aja cerita agama, kita cerita tentang agama. Nampak tak nampak sebenarnya ada kesan. Betul. Ada kesan. Jadi itulah Nabi SAW, orang terima tak terima dia jalankan kerja dakwah. Hinggalah akhirnya Allah Taala hantar Hindun masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, dan Wahsy pun telah masuk Islam, dan mereka semua radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka yang jahat pun boleh bertukar jadi macam tu, dapat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimanakah kita, masya-Allah tuan-tuan puan-puan yang ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sekiranya kita berhijrah jadi lebih baik, jadi lebih bagus, jadi lebih bertakwa, pastilah kita pun akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka susah nak tinggalkan kejahatan kepada Islam. Kita masya-Allah semua kita ni dah ada kebaikan, tinggal nak cetuskan lagi, memperbanyakkan lagi kebaikan-kebaikan yang dalam diri kita, lebih mudah insya-Allah. Semua kita berusaha menjadi lebih baik insya-Allah. Allahu Akbar. Tugas menyampaikan tugas kita, tetapi hak untuk memberikan hidayah adalah hak milik mutlaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah yang penting jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Ustaz, kita berehat sekali lagi, teruskan menonton kembali selepas ini. Dirimu pembakar semangat perwira, rela berkorban demi agama. Siapa? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib
radhiyallahu anhu, penghulu para syuhada. Ustaz, sikitlah bagi lagu Ustaz. Bagi semangat Ustaz, semangat jihad, semboyan kita tiupkan bagi membangkitkan semangat jihad. Dan insya-Allah Ustaz, alhamdulillah kita dah pun sedar tak sedar berada di fasa ataupun minit-minit terakhir yang mungkin kita boleh raikan lagi soalan tentang sirah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang telah banyak Fadil Ustaz kupas, kongsikan alhamdulillah. Dan para penonton mungkin mereka-mereka yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan boleh terus hubungi kami di talian 0355690349 atau hantarkan ke WhatsApp 011-1233-6480 atau terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada rakan kita yang bertanya di Facebook, Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Nai serta kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gugurnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu an bersama para syuhada yang lain berjihad di jalan Allah menjadi pembakar semangat buat umat di masa kini. Namun persoalannya Ustaz, apabila berlaku sesuatu kejadian keganasan, Barat sering mengaitkan Islam sebagai pengganas atau teroris. Dan apa dan bagaimanakah ciri jihad yang diterima di sisi Allah melihat kepada situasi semasa, khususnya di Timur Barat dan Palestin serta Syria? Mohon pencerahan. Terima kasih. Kak Yat dari Bandar Tasik Puteri Rawang. Ni jiran saya Ustaz. Alhamdulillah. Baru semalam jumpa Ustaz. Allahu Akbar. Baik. Kak Yat, Masya Allah, satu soalan yang sangat baik sebenarnya. Soalan yang berkaitan dengan jihad bila disyariatkan. Baik. Tuan-tuan, puan-puan dan Allah SWT sekalian, kan, Islam ni semuanya ada sistem. Betul. Dia bukannya hantam kromo lah, bahasa sembrono. Bukan. Macam contohnya solat. Solat. Lepas subuh, boleh tak solat? Tak boleh. Kita semangat ni, mana aku nak solat takkan tak boleh solat? Engkau aku nak solat pun kata haram ke? Lepas asar kita nak solat, boleh? Tak boleh. Ada 5 waktu haramnya solat. Kalau di Mekah lain, tak ada waktu haram solat. Selain daripada Mekah, ada 5 waktu dalam satu hari diharamkan solat. Kuat macam mana pun iman kita, kita tak boleh solat waktu tu. Bahkan kita berdosa. Kita solat, berdosa. Sampai tahap macam tu. Begitulah tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam semua hukum dia ada syarat-syarat dia. Jihad ni, Nabi SAW 13 tahun di Mekah. Tak ada langsung cerita jihad. Bila masuk fasa hijrah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, barulah disyariatkan jihad untuk serang. Dan kita lihat dalam kehidupan Nabi SAW, 23 tahun daripada umur 40 hingga 63, berapa kali sahaja jihad perang. Nak dibandingkan dengan tugasan-tugasan yang lain. Tugasan mentadbir negara, tugasan dakwah yang tak pernah Nabi tinggalkan. Tugasan itu, tugasan ini, banyak tugasan. Bermakna bahawa banyak lagi dalam Islam ni perkara-perkara yang perlu kita laksanakan. Jihad pun, jihad perang termasuk dalam Islam. Tetapi ada dia punya syarat-syaratnya. Ada dia punya syarat-syaratnya. Bukannya kita dengar, oh perang kat tempat tu, jom kita pergi. Tak boleh. Jihad ni dia berkaitan dengan pihak yang berkuasa, yang memutuskan adanya jihad ataupun tidak. Dan jihad ni satu ada dipanggil jihad difa'i, iaitu jihad macam soalan tadi tentang Palestin, Syria dan sebagainya, itu mereka memang dah sampai tahap wajib. Kerana negara mereka diserang. Apabila negara diserang, wajib orang Islam mempertahankan mengikut apa yang diatur oleh pemerintah. Bukannya boleh buat sendiri-sendiri, tak boleh juga. Mengikut apa yang diatur oleh pemerintah Islam. Maka berlakulah jihad difa'i tadi. Dan ada satu lagi dipanggil jihad hujum, iaitu jihad untuk menyerang. Jihad untuk menyerang tu ada dia punya syarat-syarat dia pula. Semuanya itu tidak boleh dilakukan secara persendirian. Oh kita nak pergi jihad, buat sendiri sama-sama 3-4 orang kumpul. Tak boleh. Perkara ini perlu difahami baik-baik. Supaya apa? Jihad benda yang baik itu tidak disalah ertikan dan disalah guna, disalah pakai hingga menyebabkan berlakunya kefasadan, kerosakan di atas muka bumi ini atas dasar nama konon-kononnya atas nama Islam, atas dasar nama jihad. Kalau jihad betul-betul kita nak melakukan jihad yang memang confirm sah, confirm diterima, sebenar-benarnya diterima, ialah jihad pada yang telah disyariatkan, iaitu seperti mana firman Allah SWT, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ayat ni tuan-tuan puan sekalian diturunkan di Mekah. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Ayat ini diturunkan di Mekah. Mekah waktu tu tak ada jihad perang. Habis tu jihad apa? Ulama tafsir mengatakan
jihad di sini bermaksud adalah dalam jihadud dakwah dan jihad lawan hawa nafsu. Sebelum ni dalam tajuk tertentu saya telah mengupaskan dalam tajuk peperangan Hunain, peperangan Fatu Mekah, sebelum ni saya telah mengupaskan tentang jenis-jenis jihad ni. Ulama seperti Ibnu Qayyim telah membahagikan beberapa jenis jihad. Bukan sahaja jihad perang ni Da'i Anas dan para penonton yang Allah sekalian, hanya 1/16 daripada jenis jihad. Ada 16 jenis jihad. Dan kebanyakan jihad yang lain tu jihad diri sendiri dan jihad dakwah. Dakwah dengan lidah ataupun dakwah dengan penulisan. 15/16 semua adalah lebih kepada jihadun nafs, jihad lawan diri sendiri, nak buat maksiat, nak buat dosa, kita mujahadah, kita jihad diri kita, dan juga jihad dalam dakwah. Hanya 1/16 sahaja ceritanya jihad di sudut perang. Itu yang pertama kita kena faham. Yang kedua, Nabi SAW dalam memperlakukan, dalam menjalankan perang, Nabi SAW tidak pernah memulakan apa saja peperangan. Kita lihat dalam peperangan Badar, sebenarnya Nabi SAW hanya untuk menakutkan, tetapi orang kafir Quraisy daripada Mekah telah mengatur tentera untuk serang. Uhud pun macam tu juga, dalam Khaybar pun macam tu juga, dalam peperangan Khandaq Parit pun macam tu juga. Nabi SAW tidak pernah memulakan, mencetuskan Nabi lah penyebab perang, tak ada. Semua adalah disebabkan orang kafir. Jadi bagaimana kita boleh kata, ataupun orang barat boleh kata, ataupun musuh Islam boleh kata Islam ni agama pengganas? Tidak pernah Nabi SAW menunjukkan perkara itu. Sekiranya ada orang-orang tertentu melakukan, itu dia punya kesalahan peribadi, bukan atas nama Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan kalau kita lihat umpama peribahasa bagai beliung dengan asahan, para penonton sekalian, ataupun bagai isi dengan kuku, bagaimana akrabnya Nabi SAW dan juga Sayyidina Hamzah, kalau kita lihat sejak dari usia yang awal sebelum Islam lagi, baginda Nabi SAW sebagaimana Ustaz sebut dibesarkan bersama dengan Sayyidina Hamzah di rumah datuk beliau iaitu Abdul Muttalib. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku sebagaimana kemuncak kronologi peristiwa kesyahidan Sayyidina Hamzah, kalau kita lihat ini satu perkara yang sukar untuk dimaafkan. Hari ini ramai orang, Ustaz dan juga para penonton, suka untuk berbicara tentang soal memaafkan. Tapi ramai orang yang dia maaf tapi dia tak boleh melupakan, Ustaz. Saya boleh maafkan tapi saya tak boleh tengok bagaimana Ustaz sebut kisah Rasulullah tadi tentang Wahsy yang sukar untuk kita kata move on lah bahasa kita, untuk melupakan perkara tersebut. Jadi ada tip daripada Ustaz sedikit, insyaAllah. Baik. Ranking lah tahap pertama dalam memaafkan ni, dia memaafkan dan melupakan. Allahu akbar. Maafkan dan lupakan. Ini kalau kita boleh buat, Masya Allah. Orang buat apa sahaja pada kita, kita maafkan dan lupakan. Dan itu salah satu kelebihan orang pelupa. Betul. Kadang-kadang ada orang kata, saya ni pelupa lah Ustaz. Sebenarnya pelupa tu pun satu nikmat. Antara nikmat pelupa ialah dia lupakan kesalahan orang. Kadang-kadang kita kalau teringat macam sakit hati. Tapi kita dah maafkan pun macam menyesal, aku ni kenapa aku maafkan dia. Tetapi Masya Allah, tahap yang pertama dalam memaafkan ialah kita memaafkan dan melupakan. Melupakan ada benda yang baik juga, benda-benda yang kita lupakan ni. Antaranya, kebaikan lupa, kita lupakan kesalahan orang pada kita. Kedua, kita lupa kebaikan yang kita buat. Ni kalau boleh buat ni, kita pernah derma kat satu masjid tu, contohnya 5,000. Dan kita tak ingat pun yang kita pernah beri 5,000. Aku ada beri. Katakanlah orang masjid tu kata, terima kasih Haji, 2 tahun lepas Haji beri 5,000, ni kita dah buatnya. Aku ada beri 5,000. Terima kasih untuk apa? Masya Allah. Kalau boleh buat macam ni, kita buat kebaikan, kita lupa kebaikan kita. Orang buat kejahatan pada kita, kita lupakan kejahatan orang tu. Masya Allah. Kalau boleh macam ni. Tapi katakanlah kita tak sampai tahap macam tu. Kita maafkan tapi teringat juga. Teringat tu pun kena ada dia punya cara pengurusan dia. Bukan kita ingat menyebabkan kita sakit hati. Atau kita ingat untuk kita balas balik dendam. Itu salah. Nabi SAW, dia memang teringat macam tadi. Kalau aku nampak muka engkau, wahai Wahsy, aku teringat pakcik aku. Tetapi, kena ingat, teringatnya Nabi itu, Nabi maafkan tapi tak lupa, bukan bermaksud Nabi geram, Nabi balas dendam, Nabi bertambah benci, tak. Nabi, wal'iyazubillah, tidak ada sifat macam tu. Nabi hanya teringat sebab teringat peristiwa yang tak patut berlaku. Setakat ingat macam tu saja. Tengok muka Wahsy, teringat pada pakcik Nabi, sedihkan pakcik Nabi. Sedihkan tentang pakcik yang telah pergi. Kawan sebaya, walaupun pakcik kawan sebaya main sama-sama. Bukan teringat disebabkan
sakit hati pada Wahsy, bukan. Jadi ini kita kena bezakan. Kalau kita dah maaf, kita lupakan, alhamdulillah itu yang terbaik. Yang kedua, kita maaf tapi tak lupa. Tapi jangan sampai tahap tak lupa itu menyebabkan kita ada rasa tidak puas hati dengan yang kita tak lupa tadi, tapi sekadar teringat sahaja, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Setengah-setengah keadaan menyebabkan kita tidak berlaku adil kepada orang tersebut. Ini satu perkara yang sangat berbahaya. Alhamdulillah. Dan berikutnya, Fadil Ustaz dan juga para penonton, kita raikan lagi soalan daripada rakan kita di Facebook, Melur Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Semoga di dalam rahmat Allah hendaknya. Amin insya-Allah. Antara sumbangan Saidina Hamzah ialah mengambil berat persaudaraan Islam, membantu perkembangan dakwah Islam sehingga umat Islam dihormati dan diterima masyarakat Mekah. Apakah ini boleh dijadikan contoh terutamanya dalam konteks negara kita pada hari ini? Mohon pencerahan daripada Ustaz biar tahu jangan keliru. Melur Ismail di Facebook Ustaz. Baik, soalan yang bagus. Sebagai mungkin rasanya mungkin kita boleh akhir ni. Hamzah radhiyallahu anhu seperti mana kita sebut satu orang yang garang. Dan dia telah membantu memartabatkan Islam. Adakah kita nak memartabatkan Islam mesti kena ada sifat macam Hamzah garang? Tak. Kita dah sebut tadi dalam program kita, siapa sahaja kita kena beri sumbangan terhadap Islam. Kameraman, apa sumbangan dia? Dia telah menjadi kameraman untuk program Islam kita. Tanyalah Ustaz. Berapa ramai orang dapat manfaat daripada program Tanyalah Ustaz, masya-Allah. Begitu juga, setiap diri kita ni ada kelebihan-kelebihan tertentu yang boleh kita gunakan untuk Islam. Apa sahaja. Mungkin kita ada harta lebih sedikit, kita sumbang untuk masjid, kita sumbang untuk orang fakir miskin, kita sumbang saudara mara kita yang mungkin susah. Ini pun kita perlu kita tegur juga, Zain Anas. Kadang-kadang kita nampak lebih pada nak derma pada tempat-tempat kat Mekah, Madinah, masjid dan sebagainya. Tapi sampai tahap kita lupa kita ada saudara mara yang susah. Kita mengabaikan yang dekat. Sebenarnya sedekah yang terbaik ialah sedekah kepada saudara mara yang terdekat, yang memerlukan. Anak dia nak sekolah mungkin tak cukup peralatan, pensel pun tak mampu nak beli, kita derma, kita sedekah. Begitulah keperluan-keperluan saudara mara kita yang rapat, kita kena ambil tahu. Jadi begitulah tadi Hamzah radhiyallahu an, dia ni menitik beratkan persaudaraan. Memang kita lihat bagaimana dia memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam, marwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut awal-awal tadi, lebih kepada persaudaraan sebenarnya. Dia kata aku atas agama Muhammad tu sallallahu alaihi wasallam atas dasar dia nak jaga maruah saudara, anak saudara dia. Akhirnya dia masuk Islam. Apa sahaja kebaikan yang kita buat, insya-Allah ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, kita gunakan apa sahaja kelebihan yang ada pada diri kita. Mungkin kita ni orang yang pandai membaiki pipe. Apa jasa aku untuk agama? Kemahiran. Aku tak boleh duduk depan atas meja atau kursi untuk ceramah. Aku tak mampu untuk itu dan ini. Kemahiran ni guna untuk agama. Tengok paip-paip di masjid yang menjejez air, menyebabkan meter air berjalan dan sebagainya. Guna kemahiran tu. Saya pernah pergi Turki. Kita melawat di sana beberapa madrasah-madrasah tahfiz di sana yang maju, masya-Allah. Asrama mereka macam hotel 5 star. Kapetnya tandas dia, masya-Allah. Salah satunya ialah apabila setiap alumni yang keluar daripada situ, mereka menggunakan kelebihan masing-masing untuk beri semula pada tempat mereka pernah menuntut ilmu. Sumbangan mereka. Yang mana tokey cat, mereka memberi cat dan juga mereka cat sendiri. Madrasah sekolah yang mereka pernah dulu belajar ambil ilmu. Dan apa sahaja kelebihan masing-masing kita guna untuk agama. Siapa kita tak ada kelebihan? Semua kita ada kelebihan masing-masing. Makcik yang jual kuih-kuih tepi jalan tu pun kan ada kelebihannya. Jangan kuih tak habis bawa hantar ke masjid ke surau. Tak salah juga. Benda belum rosak, belum basi, tak apa, boleh beri. Tapi boleh juga beri. Okey, ada majlis ilmu. Katakanlah pihak masjid order 1000 kuih. Contoh. Harganya contoh hanya RM300. Kita berilah diskaun RM10. Apa sahaja nak cerita di sini. Apa sahaja yang kita boleh beri untuk agama, kita beri untuk agama sama ada dengan kelebihan yang ada pada diri kita, kemahiran yang ada, harta yang ada, masa yang ada, apa sahaja kita beri untuk agama. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Alhamdulillah, satu penjelasan yang cukup baik dan kita lihat bagaimana sumbangan-sumbangan yang kita boleh berikan, kita sama-sama muhasabah sebagaimana yang disebutkan oleh Fadil Ustaz. Kita berdasarkan kemampuan kita. Kadang-kadang kita jangan memaksa sangat diri kita. Kadang kita tengok orang lain boleh bagi banyak, kita pula orang yang dari sudut kekurangan, dari sudut harta, kita mungkin ada kekuatan dari sudut kita boleh turun padang dan sebagainya. Jadi itu kelebihan masing-masing Ustaz. Dan yang penting apa yang kita sebutkan tentang kisah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini satu perkara yang perlu sama-sama kita muhasabah dan
sama-sama kita usaha untuk ikuti, dan kita sedar tak sedar dah pun berada di penghujung rancangan. Saya kira tadi sebagai penutup jugalah kesimpulan yang kita dapat sama-sama dengar daripada Fadil Ustaz, dan sedikit untuk mengundang keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon Fadil Ustaz untuk tutup dengan sedikit doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahimal masakin, ya Arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah, la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ya Rahman Rahim, ampunkanlah segala dosa kami Allah, dosa kedua ibu bapa kami Allah, dosa saudara mara kami Allah, sahabat handai kami Allah, guru-guru kami Allah, dan dosa mereka yang pernah berjasa dan mendoakan kebaikan untuk kami Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, terimalah majlis ilmu kami ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, tajuk yang kami bincangkan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ya Allah, sifat-sifat yang baik yang ada dalam diri para sahabat radhiyallahu majma'in ya Allah, kau datangkanlah dalam diri kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, seperti mana mereka boleh berhijrah kepada kebaikan ya Allah, mereka boleh menjadi yang lebih baik ya Allah, begitulah Engkau jadikan kami ya Allah mampu berhijrah daripada kerosakan, daripada dosa maksiat kepada ketaatan, kepada keredaan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah, bantulah kami ya Allah dalam urusan dunia kami dan akhirat kami ya Allah. Selesaikanlah segala masalah kami ya Allah, kurniakanlah kami kejayaan di dunia akhirat ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tanya Ustaz mengucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Fadil Ustaz Effendi Hamid untuk bersama-sama dengan kita membicarakan sirah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, penghulu kepada para syuhada. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Ingat, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.